Semua orang meraihkan kejatuhan hartawan yang dituduh memusnahkan puluhan keluarga. Tetapi apabila Lena, seorang pekerja domestik, mempertaruhkan pekerjaannya untuk membelanya, tiada siapa menyangka dia hampir membongkar satu kebenaran yang mampu menghancurkan segalanya. Tangan Lena binti Rahman menggeletar begitu kuat, sehingga dia hampir tidak dapat memegang sampul surat Manila yang baru sahaja diserahkan kepadanya. Dia berdiri di hadapan pintu besar Banglo Tan Sri Malik yang kini terkunci rapat. Ia adalah satu-satunya rumah yang pernah dia anggap sebagai rumah keduanya selama bertahun-tahun. Kini pintu itu ditampal pita kuning yang menjerit dengan huruf hitam. Hartanah dirampas, perintah mahkamah. Hujan turun dengan ganas, seolah-olah mencerminkan huru-hara yang telah melanda hidupnya sepanjang beberapa minggu kebelakangan ini. Setiap titisan air hujan jatuh di wajahnya, bercampur dengan air mata yang sudah tidak dapat ditahan lagi. Di dalam sampul surat itu tertera notis rasmi. Di dalam sampul itu tersembunyi arahan yang memaksanya memberi keterangan terhadap lelaki yang lebih daripada sekadar majikannya. Puan Rahman, suara penguat kuasa undang-undang yang menyerahkan dokumen itu memotong bunyi ribut. Anda ada 5 hari untuk hadir. Jika tidak, Anda akan ditangkap kerana menghina mahkamah. Faham? Lena mengangguk tanpa bersuara. Halkumnya tersekat oleh emosi yang begitu kuat sehingga terasa menyakitkan secara fisikal. Penguat kuasa itu beredar meninggalkannya seorang diri di bawah hujan lebat, memegang sampul surat itu seolah-olah ia adalah hukuman mati. Ya Allah, apa yang akan saya lakukan? Bisiknya kepada langit kelabu, suaranya serak. Bagaimana saya akan melakukannya? Tetapi jawabannya sudah pun hidup dalam hatinya, dalam bahagian dirinya, yang menyimpan rahasia yang tiada orang lain tahu. Kebenaran yang akan muncul dengan cara yang paling dahsyat. Beberapa hari yang lalu, segala-galanya meletup seperti bom yang tiada siapa nampak datang. Lena sedang mengelap perpustakaan Banglo itu apabila dia terdengar jeritan pertama. Bukanlah luar biasa untuk Tan Sri Malik menerima tetamu, tetapi ada sesuatu dalam jeritan itu yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Ia adalah suara seorang wanita yang syarat dengan kemarahan yang membuat dinding bergetar. Awak perompak, pembohong yang bersembunyi di sebalik sut mahal dan banglo curi. Lena terjatuh pengepit habuk yang dipegangnya. Dia mengenali suara itu. Marisa Durrani, anak saudara perempuan Tan Sri Malik, pernah datang sebelum ini. Sentiasa dengan keangkuhan yang datang daripada orang yang tidak pernah mengenali keperluan sebenar. Tetapi kali ini berbeza. Kali ini dia datang dengan api di matanya. Marisa, tolong, awak perlu bertenang dan jelaskan pada saya. Jelaskan, jelaskan. Ketawa Marisa bagaikan kaca pecah. Awak nak saya jelaskan bagaimana awak musnahkan kehidupan ratusan keluarga. Bagaimana awak yakinkan orang tua untuk melaburkan wang pencen mereka dalam skim penipuan awak. Lena mendekati pintu pejabat yang sedikit terdedah dengan berhati-hati. Dari situ dia boleh nampak Tan Sri Malik, lelaki yang sentiasa membawa usianya dengan bermaruah. Kini kelihatan seolah-olah dia telah menua sedekat dalam beberapa saat. Wajahnya pucat lesi. Saya tidak tahu apa yang awak cakapkan, pelaburan saya sah. Dokumen palsu, kontrak rekaan. Marisa melemparkan setumpuk kertas ke atas meja dengan kuat sehingga ada yang jatuh ke lantai. Ini semua. Pindahan bank ke akaun hantu, sijil pelaburan yang tidak pernah wujud. Awak tahu berapa ramai orang kehilangan segalanya kerana percaya pada awak. Ini mesti silap. Saya tak pernah. Berhenti berbohong. Jeritan Marisa bergema di seluruh Banglo. Saya ada bukti. Saya ada saksi. Saya ada seluruh keluarga bersedia memberi keterangan tentang bagaimana awak menjanjikan pulangan terjamin. Tentang bagaimana awak gunakan reputasi awak untuk merompak setiap sen terakhir mereka. Lena melihat Tan Sri Malik terduduk di kerusinya. Wajahnya kini bukan sahaja pucat, tetapi penuh dengan ekspresi ngeri mutlak. Marisa, saya bersumpah demi ingatan arwah ibu saudara awak, demi segala yang suci, saya tidak melakukan semua itu.
Jangan berani sebut nama arwah ibu saudara saya. Dia pasti malu melihat awak menjadi begini. Marisa berpaling untuk pergi, tetapi sebelum melangkah keluar, dia melontarkan kata-kata terakhirnya seperti pisau beracun. Dalam 3 hari, ini akan keluar di semua berita. Menjelang hujung minggu, nama awak akan sinonim dengan penipu. Saya harap awak menikmati kehidupan mewah awak, kerana ia akan berakhir tidak lama lagi. Bunyi pintu ditutup kuat, selepas itu membuatkan bingkai gambar di dinding bergetar. Lena masuk ke dalam pejabat, mendapati Tan Sri Malik, seperti yang ditinggalkan Marisa, terkulai di kerusinya, memandang kertas-kertas yang berselerak seperti ular berbisa. Tan Sri, suaranya hanya seperti bisikan. Dia mengangkat pandangan dan apa yang Lena lihat di matanya mematahkan hatinya. Ia bukan rasa bersalah, ia adalah kekeliruan mutlak bercampur dengan ketakutan murni. Ia adalah pandangan seorang lelaki yang baru sahaja menemui seluruh hidupnya sedang dihancurkan oleh jenayah yang dia tidak ingat telah melakukannya. Lena berkata dengan suara patah, "Adakah Tan Sri fikir saya boleh melakukan perkara seperti ini? Mencuri daripada keluarga yang tidak bersalah?" Lena mendekat, mengutip kertas-kertas dari lantai. Matanya menelusuri dokumen itu, melihat tanda tangan yang serupa dengan Tan Sri Malik. Tetapi sesuatu dalam dirinya memberitahunya ia tidak betul. Melihat pemindahan wang ke akaun yang belum pernah didengarnya sepanjang tahun dia bekerja di situ, "Saya kenal hati Tan Sri," jawabnya akhirnya. Dan ini bukan Tan Sri, tetapi dokumen, tanda tangan, semuanya kelihatan. Suaranya putus sepenuhnya. "Lena, apa yang perlu saya buat? Bagaimana saya buktikan saya tidak melakukan sesuatu yang nampaknya didokumentasikan sehingga kebutiran terkecil?" Sebelum Lena sempat menjawab, telepon pejabat itu mula berdering dan tidak berhenti selama beberapa jam berikutnya. Wartawan, peguam, panggilan tanpa nama daripada orang yang menjerit ancaman. Dunia luar telah menerima berita dan ribut yang dijanjikan Marisa telah bermula dengan kelajuan yang menakutkan. Keesokan paginya, banglo Tan Sri Malik dikelilingi truk berita. Wartawan menjerit soalan setiap kali seseorang menghampiri pintu pagar. Tajuk utama surat khabar adalah kejam. Hartawan, jutawan, dituduh skim pencen, ratusan keluarga musnah akibat penipuan. Tan Sri Malik, serigala berbulu domba, akhirnya terdedah. Lena melihat Tan Sri Malik semakin kurus hari demi hari. Dia berhenti makan, jarang tidur. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di pejabatnya, menyemak dokumen, mencari penjelasan yang tidak kunjung tiba. "Tan Sri mesti makan sesuatu," desak Lena setiap pagi membawa dulang yang akan kembali tidak terusik setiap malam. "Bagaimana saya boleh makan apabila terdapat keluarga yang kehilangan segalanya kononnya disebabkan oleh saya?" balasnya. Suaranya semakin lemah setiap hari. "Bagaimana saya boleh hidup mengetahui bahawa warga emas yang bekerja sepanjang hidup mereka kini tiada apa-apa kerana mereka percaya pada saya? Kerana Tan Sri tidak melakukannya," desak Lena dengan keyakinan yang datang dari tempat yang lebih dalam daripada kesetiaan pekerja semata-mata. "Dan bagaimana awak tahu? Saya sendiri pun tidak pasti tentang apa-apa lagi." Kemudian tiba hari penangkapan. Lena tidak akan pernah melupakan gambaran melihat Tan Sri Malik dikawal keluar dari rumahnya sendiri oleh pegawai polis. Tangannya bergari di hadapan seolah-olah dia penjenayah berbahaya. Kamera merakam setiap saat. Kilatan foto adalah seperti kilat yang berterusan. Jeritan wartawan bercampur dengan cercaan orang ramai yang berkumpul di luar. "Perompak, pulangkan wang kami, biar dia repot dalam penjara." Sebastian Malik, nama penuh Tan Sri, berjalan ke arah kenderaan polis dengan kepala tegak, tetapi Lena memerhati dari tingkap-tingkat 2 melihat kebenaran. Dia melihat kakinya menggeletar. Dia melihat bagaimana dia mengetap rahang untuk menahan suaranya daripada pecah. Dia melihat bagaimana matanya mencari banglo itu buat kali terakhir, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada satu-satunya kehidupan yang pernah dia kenal. Dan kemudian sesuatu berlaku yang tiada siapa sangka.
Pada saat pegawai-pegawai hampir memasukkannya ke dalam kenderaan, seorang wanita tua memecah barisan penonton. Lena mengenalinya daripada berita. Ia adalah Datin Teresa, salah seorang mangsa dakwaan, seorang wanita yang kehilangan keseluruhan pencen arwah suaminya. "Lihat saya di mata," jeritnya kepada Sebastian, suaranya serak. "Lihat saya dan beritahu saya mengapa awak melakukannya. Pencen itu adalah segala-galanya yang tinggal untuk arwah Eduardo saya. Segala-galanya yang saya ada untuk hidup." Sebastian berhenti. Pegawai coba menggerakkannya, tetapi dia menahan dengan lembut. Berpaling untuk melihat wanita tua itu secara langsung. "Datin," katanya dengan suara jelas, walaupun dalam keadaan itu, "saya tidak tahu bagaimana ini berlaku. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi saya bersumpah demi segala yang suci, bahwa saya akan mencari kebenaran dan memastikan Datin mendapat kembali setiap sen yang hilang, walaupun saya terpaksa menjual setiap batu bata banglo ini untuk melakukannya." Keikhlasan dalam suaranya sangat nyata sehingga beberapa wartawan pun berhenti menjerit. Datin Teresa memandangnya tajam, mencari kebohongan di matanya, mencari kekejaman yang digambarkan oleh akhbar. Tetapi ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatnya ragu-ragu, walaupun hanya sesaat. Lena melihat detik itu dari tingkap dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Apabila notis mahkamah tiba beberapa hari kemudian, apabila dia diperintahkan untuk memberi keterangan, Lena tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan menceritakan kebenaran, keseluruhan kebenaran, walaupun itu bermakna mendedahkan rahasia yang telah lama dia simpan. Walaupun itu bermakna mempertaruhkan segala yang dia miliki, karena dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dia telah melihat sesuatu yang orang lain tidak pernah lihat. Dan kebenaran itu bukan sahaja mampu menyelamatkan Sebastian Malik, tetapi juga mendedahkan konspirasi yang jauh lebih mendalam dan gelap daripada yang sesiapa boleh bayangkan. Kini, berdiri di bawah hujan dengan notis mahkamah di tangan, Lena mendongak ke arah tingkap banglo yang ditutup dan berbisik janji kepada angin. "Saya akan lakukannya, Tan Sri. Saya akan beritahu kebenaran, tidak kira apa harganya, kerana sesetengah kebenaran begitu berkuasa sehingga ia mengubah takdir. Dan kebenaran ini akan menggemparkan asas segala yang semua orang percaya mereka tahu." Air mata tidak berhenti mengalir di wajah Lena ketika dia berjalan melalui koridor dingin penjara wilayah utara. Setiap langkah bergema di dinding konkrit. Setiap gema mengingatkannya bahwa lelaki yang akan dia lawati tidak patut berada di tempat itu. Wanita lain di ruang menunggu memandangnya dengan campuran simpati dan pengakuan yang hanya dikongsi oleh mereka yang mengenali kesakitan mencintai seseorang yang telah dikutuk oleh dunia. Apabila pintu keluli terbuka, Lena terasa seolah-olah hatinya ditarik keluar dari dadanya. Sebastian Malik masuk dengan langkah yang berat, bergaris seperti penjenayah berbahaya, uniform jingga, menutupi badan yang telah kehilangan begitu banyak berat, sehinggakan dia kelihatan seperti hantu dirinya yang dahulu. Tetapi apa yang paling menghancurkan Lena adalah matanya. Mata yang sentiasa bersinar dengan maruah dan kekuatan, kini telah malap, mati, seolah-olah harapan telah menguap sepenuhnya. Dia duduk di hadapannya tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat berlalu sebelum dia dapat mengangkat pandangan. "Awak sepatutnya tidak datang," katanya akhirnya. Suaranya hanya bisikan yang patah. Ini hanya akan menjadikan semuanya lebih sukar. Lebih sukar untuk siapa? Lena menghulurkan tangannya ke atas meja, berhenti tepat sebelum menyentuhnya kerana peraturan melarang. "Untuk Tan Sri yang terkurung di sini kerana sesuatu yang tidak Tan Sri lakukan, atau untuk saya yang perlu hidup mengetahui bahwa saya tidak melakukan apa-apa untuk membantu Tan Sri, tidak ada yang awak boleh lakukan. Dokumen itu sah, tanda tangan itu tanda tangan saya, pindahan bank itu nama saya." Sebastian menutup matanya rapat-rapat. "Peguam saya melawat saya malam tadi. Dia beritahu saya harus mempertimbangkan perjanjian dengan pihak pendakwaan, mengaku bersalah, terima hukuman yang dikurangkan. Saya elak perbicaraan panjang yang tetap akan saya kalah. Tidak, Tan Sri, tidak boleh.
pilihan apa lagi yang saya ada? Buat pertama kalinya, dia mengangkat pandangan dan kesakitan di mata itu begitu kuat, sehingga Lena terpaksa menggigit bibirnya untuk tidak menangis. Setiap hari saya di sini adalah hari nama saya diseret lebih dalam ke dalam lumpur. Setiap hari lebih banyak keluarga muncul di televisyen menceritakan bagaimana saya menipu mereka, bagaimana saya musnahkan hidup mereka. Awak tahu apa rasanya mendengar cerita itu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mengetahui bahwa terdapat warga emas tidur di rumah perlindungan karena kononnya saya mencuri simpanan mereka, tetapi Tan Sri tidak melakukannya. Pujuk Lena dengan satu kepastian yang datang dari tempat yang lebih dalam daripada kesetiaan pekerja semata-mata. Dan bagaimana awak tahu? Saya sendiri pun tidak pasti tentang apa-apa lagi. Sebelum Lena sempat menjawab, seorang pengawal mengetuk meja. 5 menit. Dengar saya. Lena membongkok ke hadapan, merendahkan suaranya. Saya akan cari kebenaran. Saya akan cari tahu apa yang sebenarnya berlaku, siapa yang melakukannya, dan saya akan bawa bukti yang Tan Sri perlukan. Lena, tolong jangan membahayakan diri sendiri demi saya. Jika seseorang mampu mengatur semua ini, mencipta rangkaian pembohongan yang begitu sempurna, apa yang awak fikir mereka akan lakukan kepada seorang wanita yang cuba mendedahkan kebenaran? Saya tidak peduli apa yang akan mereka lakukan pada saya, balasnya dengan keganasan yang mengejutkan mereka berdua. Tan Sri beri saya kerja apabila tiada siapa lain akan melakukannya. Tan Sri layan saya dengan hormat apabila dunia hanya melihat saya sebagai pekerja domestik. Tan Sri bantu saya apabila anak saya sakit dan saya tiada uang untuk obat. Awak fikir saya akan tinggalkan Tan Sri sekarang? Sebastian memandangnya dengan mata bersinar menahan air mata. Saya tidak tahu awak masih ingat perkara itu. Saya ingat segalanya. Dan sebab itulah saya tahu lelaki yang duduk di hadapan saya ini tidak mampu melakukan apa yang mereka tuduh. Masa telah tamat. Pengawal mengumumkan. Semasa Sebastian dibawa kembali ke selnya, Lena keluar dari penjara dengan tekad membara di dadanya. Tetapi tekad itu membeku apabila dia melihat surat khabar hari itu di sebuah gerai berhampiran. Tajuk utama menjerit dengan huruf besar. Mangsa baru timbul. Datin Teresa. Kehilangan warisan keluarga, segala-galanya dalam skim Malik. Di bawahnya, terdapat gambar Datin Teresa Campos, wanita yang sama yang telah berhadapan dengan Sebastian pada hari penangkapannya. Artikel itu memperincikan bagaimana beliau kehilangan segalanya. Pencen arwah suaminya, simpanan 30 tahun bekerja, malah rumah tempat beliau membesarkan anak-anaknya. Semuanya dilaburkan dalam apa yang kononnya dijanjikan Sebastian sebagai dana persaraan terjamin. Lena membeli surat khabar itu dengan tangan menggeletar. Di akhir artikel terdapat alamat. Datin Teresa Campos kini tinggal di rumah perlindungan perbandaran untuk gelandangan. Tanpa berfikir panjang, Lena menaiki 3 bas untuk sampai ke tempat itu. Rumah perlindungan Santa Maria terletak di salah satu kawasan termiskin di bandar itu. Bangunan bata yang usang kelihatan hampir roboh dan bau makanan institusi murah terapung di udara. Lena terpaksa menelan air liur untuk menahan loya yang timbul. Memikirkan bahwa seorang wanita seusia Datin Teresa terpaksa tinggal di tempat seperti itu. Selepas bertanya di kaunter penerimaan tetamu, dia diarahkan ke bilik tidur kongsi di tingkat 2. Terdapat 12 katil yang sesak dalam ruang yang direka untuk 6 orang. Datin Teresa Campos sedang duduk di salah satu katil melipat pakaian sumbangan. Tangannya yang artritis bergerak perlahan, tetapi dengan berhati-hati. Apabila dia melihat Lena masuk, ekspresinya mengeras. Jika awak datang untuk membela lelaki itu, awak boleh pergi sekarang juga. Sila. Lena mendekat dengan tangan terangkat tanda damai. Saya hanya mau faham apa yang berlaku. Saya mau dengar cerita Datin. Cerita saya? Datin Teresa ketawa pahit. Cerita saya ialah saya bekerja sepanjang hidup saya mencuci pakaian orang lain, membersihkan rumah, menjaga anak-anak yang bukan milik saya. Eduardo saya bekerja sehingga hari jantungnya gagal,
Kami simpan setiap sen selama 30 tahun untuk persaraan kami. Dan lelaki itu, syaitan dengan wajah usahawan terhormat, yakinkan saya untuk memberikannya semua. Bagaimana Datin kenal dia? Bagaimana Datin melabur dengannya? Anak saudaranya Marisa. Datin Teresa meludahkan nama itu seolah-olah ia racun. Dia datang ke rumah saya begitu bergaya, begitu sopan. Dia kata, Bapa saudaranya sedang menawarkan peluang istimewa untuk orang seperti saya, orang pekerja yang layak untuk hari tua yang bermaruah. Dia tunjukkan saya dokumen, sijil, terangkan cara ia berfungsi. Lena merasakan denyutan nadinya bertambah laju. Marisa yang menghubunginya. Ya, dia kata Tan Sri Malik biasanya hanya bekerja dengan pelaburan jutaan, tetapi dia membuka program khas untuk keluarga pekerja. Dia buat saya rasa istimewa, seolah-olah akhirnya ada orang yang ambil berat tentang orang seperti saya. Dan Tan Sri Malik, Datin pernah bertemu dengannya secara pribadi, bercakap dengannya sekali sahaja. Marisa bawa saya ke pejabatnya. Ia adalah tempat yang begitu elegan sehingga saya takut untuk menyentuh apa-apa. Tan Sri Malik menandatangani kertas di hadapan saya. Menghulurkan tangan kepada saya. Memberitahu saya bahwa wang saya selamat. Datin Teresa mula menangis. Dia nampak begitu ikhlas. Bagaimana saya boleh jadi begitu bodoh? Bolehkah saya lihat dokumen yang Datin tanda tangani? Untuk apa? Saya sudah tunjukkannya kepada polis, kepada peguam, kepada semua orang. Tolong, ia penting. Datin Teresa mengeluh dan mengeluarkan folder lusuh dari bawah bantalnya. Inilah satu-satunya yang tinggal. Saya tak tahu kenapa saya simpan lagi. Mungkin sebagai peringatan kepada kebodohan saya sendiri. Lena membuka folder itu dan mula menyemak dokumen. Kontrak pelaburan, sijil deposit, janji pulangan terjamin, semuanya dengan tanda tangan Sebastian Malik. Di akhir, semuanya kelihatan sah sehingga Lena terdiam. Matanya terpaku pada satu butiran kecil yang hampir terlepas pandang. Di sudut atas setiap dokumen terdapat kod rujukan dan kod itu adalah sama pada semua kertas. Datin Teresa, kata Lena dengan suara menggeletar, dokumen ini diberikan oleh Marisa atau Tan Sri Malik. Marisa bawa kepada saya di rumah untuk saya semak sebelum mesyuarat. Kemudian kita tanda tangan di pejabat. Jantung Lena berdebar kencang, sehingga dia boleh mendengarnya di telinganya. Sepanjang tahun dia bekerja untuk Sebastian, dia telah melihat dokumen korporat yang mencukupi untuk mengetahui sesuatu yang penting. Kod rujukan itu dijana secara otomatik oleh sistem syarikat setiap kali dokumen baharu dibuat. Ia unik, tidak boleh diulang, terikat pada tarikh dan masa penciptaan yang tepat. Dan semua dokumen ini yang sepatutnya dicipta pada tarikh yang berbeza sepanjang beberapa bulan, mempunyai kod yang sama. Itu hanya bermakna satu perkara. Mereka dicipta serentak, mungkin semuanya dalam sesi yang sama, semuanya sekaligus, dan kemudian diberi tarikh kemudian untuk kelihatan seperti proses pelaburan yang beransur-ansur. Bolehkah Lena pinjam dokumen ini? Tanya Lena, suaranya hampir tidak terkawal. Ambil sahaja. Lagipun, ia tidak berguna untuk apa-apa selain mematahkan hati saya setiap kali saya melihatnya. Lena keluar dari rumah perlindungan itu sambil berlari. Dokumen-dokumen itu dikepit erat di dadanya. Dia perlu mengesahkan sangkaannya. Dia perlu mengesahkan bahwa dia tidak melihat sesuatu yang tidak ada. Dia menaiki taksi. Sesuatu yang biasanya tidak akan dia lakukan karena kosnya terlalu mahal. Tetapi ini tidak boleh ditangguhkan. Dia memberikan pemandu taksi alamat satu-satunya orang yang boleh membantunya, Encik Robert Salihin, akuntan yang telah bekerja untuk Sebastian selama berdekad-dekad sebelum bersara. Encik Robert tinggal di sebuah apartemen sederhana, dikelilingi oleh arsip dan kotak dokumen yang telah dia kumpulkan sepanjang kariernya yang panjang. Apabila dia membuka pintu dan melihat Lena berdiri di sana dengan air mata di mata, dia segera tahu ada sesuatu yang serius telah berlaku. Saya perlukan Encik tengok dokumen ini, kata Lena tanpa mukadimah.
Saya perlukan kepastian sama ada saya betul tentang sesuatu. Encik Robert memakai cermin mata bacanya dan mula memeriksa kertas-kertas itu dengan ketelitian yang menjadikannya salah seorang akuntan paling dihormati di bandar itu. Lena melihatnya berubah dari kekeliruan kepada terkejut dan akhirnya kepada ekspresi ngeri mutlak. Ya Tuhan, bisiknya. Dokumen ini palsu. Awak pasti, sepenuhnya pasti. Lihat di sini dia menunjuk kepada kod-kod yang telah dicatatkan oleh Lena. Kod ini mustahil. Sistem Sebastian menjana kod unik berdasarkan algoritma yang merangkumi tarikh, masa dan nomor berurutan. Mustahil dokumen yang dicipta dengan jurang masa berbulan-bulan mempunyai kod yang sama dan tanda tangan. Encik Robert mengeluarkan kaca pembesar dan memeriksa tanda tangan dengan teliti. Ia bagus. Sangat bagus. Tetapi lihat di sini, dia menunjuk kepada butiran yang hampir tidak kelihatan. Tekanan pen adalah seragam sepenuhnya pada semua tanda tangan. Ini adalah salinan digital, Lena melengkapkan, atau pemalsuan yang sangat canggih. Seseorang mengimbas tanda tangan sebenar Sebastian dan mereplikasinya secara digital pada dokumen-dokumen ini. Lena merasakan kakinya menggeletar. Jadi, Datin Teresa dan mungkin semua mangsa lain sebenarnya tidak melabur dengan Tan Sri Malik. Seseorang mencipta semua dokumen palsu ini, membuatnya kelihatan sah dan kemudian mengambil wang sambil menyalahkan Sebastian untuk semuanya. Sudah selesai, Encik Robert menyimpulkan dengan suara yang berat. Marisa, kata Lena, nama itu keluar dari bibirnya seperti sumpah. Dia yang menghubungi Datin Teresa. Dia yang membawa dokumen. Dia mengatur satu-satunya pertemuan dengan Sebastian. Mungkin untuk memastikan ada saksi yang mengatakan mereka melihatnya. Ini lebih besar daripada yang kita fikirkan. Encik Robert mula berulang-alik. Jika Marisa melakukan ini dengan Datin Teresa, dia mungkin melakukannya dengan semua mangsa. Saya perlu bawa ini kepada polis. Polis tidak akan percaya kepada seorang pekerja domestik tanpa bukti lagi. Saya perlukan lebih. Saya perlukan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Apa yang awak fikirkan? Lena memandang dokumen palsu di tangannya. Saya akan dapatkan bukti yang kita perlukan tidak kira apa harganya. Tetapi apa yang Lena tidak tahu ialah pada saat yang sama, di sebuah pejabat elegan di seberang bandar, Marisa Durrani sedang menerima panggilan telepon yang akan mengubah segalanya. Cik Durrani, kata suara di hujung talian, kita ada masalah. Pekerja domestik bapa saudara awak telah berada di rumah perlindungan melawat Datin Teresa. Kemudian dia pergi melawat akuntan yang telah bersara itu. Marisa menggenggam telepon dengan kuat sehingga buku jarinya menjadi putih. Dan apa yang dia bawa? Dokumen, satu folder penuh. Sempurna. Senyuman dingin muncul di wajah Marisa. Sudah tiba masanya semua orang tahu siapa sebenarnya Lena Rahman. Hubungi wartawan yang kita bayar. Saya mahu menjelang esok, ia berada di semua saluran berita. Apa yang Cik mau kami katakan? Katakan pembantu rumah yang setia itu tidak sepenting yang disangkakan, bahwa dia telah mencuri barangan berharga dari banglo itu selama bertahun-tahun. Bahwa dia mungkin kaki tangan Sebastian dalam penipuan itu. Saya ada gambar dia keluar masuk banglo dengan beg-beg. Saya ada rekod panggilan yang mencurigakan. Menjelang masa saya selesai dengannya, tiada siapa akan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Dan jika dia cuba mempertahankan diri, siapa yang akan percaya kepadanya? Seorang pekerja domestik, tanpa pendidikan, menentang seorang peguam terkemuka dengan bukti dokumen, saya akan musnahkannya secara sosial, secara profesional, sehingga dia tidak mempunyai maruah lagi. Dan apabila dia didiskreditkan sepenuhnya, apa sahaja yang dia temui tidak akan bernilai apa-apa. Jerat sudah siap dan Lena Rahman berjalan terus ke dalamnya tanpa menyadarinya. Pagi tiba dengan bunyi teleponnya meletup dengan notifikasi. Lena membuka matanya. Masih keletihan, selepas menghabiskan sepanjang malam menyemak dokumen palsu, mencari lebih banyak bukti, merancang langkah seterusnya. Dia mengambil teleponnya, dan apa yang dilihatnya di skrin membuatkan darahnya membeku.
37 panggilan terlepas, 62 message. Dan apabila dia membuka berita pertama yang dihantar seseorang kepadanya, dia merasakan seolah-olah dunia runtuh di bawah kakinya. Pekerja domestik kaki tangan dalam skim penipuan Malik. Mencuri barangan berharga selama bertahun-tahun. Tajuk utama menjerit dengan huruf merah. Di bawahnya terdapat gambar-gambar dia keluar dari banglo Malik dengan beg. Gambar yang diambil dari sudut yang membuatkan nampak seperti dia melarikan diri dengan barangan curi. Sedangkan sebenarnya dia hanya membawa bekal makan tengah hari dan pakaian untuk dibasuh. Tetapi yang lebih teruk ada dalam artikel itu. Sumber rapat dengan siasatan mendedahkan bahwa Lena Rahman, pekerja domestik kepercayaan Sebastian Malik, dikatakan kaki tangannya selama bertahun-tahun dalam skim penipuan tersebut. Rekod telepon menunjukkan komunikasi yang mencurigakan antara kedua-duanya di luar waktu kerja. Saksi mendakwa melihatnya mengendalikan dokumen di pejabat pribadi tertuduh. Tangan Lena menggeletar sehingga hampir terlepas teleponnya. Setiap perkataan adalah pembohongan yang dibina dengan cermat. Setiap tuduhan adalah penyelewengan kebenaran. Komunikasi yang mencurigakan itu adalah panggilan mengenai pembaikan rumah. Masa-masa mengendalikan dokumen adalah dia mengatur dan mengarsipkan kertas sebagai sebahagian daripada tugasnya. Telepon berdering di tangannya. Itu anak sulungnya Daniela, Mark. Suara Daniela serak, menangis. Mark, apa yang berlaku? Mereka cakap perkara buruk tentang Mark di televisyen. Rakan sekerja saya tidak berhenti menghantar artikel bertanya, sama ada betul ke ibu saya perompak. Tidak sayangku, itu tidak benar. Semua itu tidak benar. Bos saya baru sahaja menelepon saya ke pejabatnya. Dia kata keadaan keluarga saya menjejaskan imej syarikat. Saya digantung kerja tanpa gaji sehingga perkara ini selesai. Lena terasa seolah-olah pisau dicucuk ke dalam hatinya. Tidak cukup dengan memusnahkan dia. Kini mereka memusnahkan anak-anaknya juga. Daniela, dengar saya baik-baik. Semua ini bohong. Seseorang sedang cuba. Bunyi ketukan ganas di pintunya menyela. Lena menutup telepon, berjanji akan menelepon semula, dan pergi membuka pintu. Di seberang pintu, terdapat 5 jiran tetangga dari bangunan itu. Wanita yang telah berkongsi tahun-tahun salam mesra. Pertolongan bersama. Perbualan sesekali. Betulkah? Tanya Puan Marta. Jiran dari tingkat atas dengan tangan bersilang dan ekspresi keras. Betul ke awak perompak? Tidak, sudah tentu tidak. Berita-berita itu, anak saya kehilangan semua uangnya karena lelaki itu. Celah wanita lain. Suaranya syarat dengan kebencian. Semua yang dia simpan untuk universiti cucu saya. Semua, dan awak membantunya? Awak tahu apa yang dia lakukan? Tidak, saya tidak pernah. Berita kata awak kaki tangannya, bahwa awak mungkin ambil sebahagian uang curi itu. Itu bohong. Semuanya bohong. Jadi kenapa ada gambar? Kenapa ada rekod panggilan? Kenapa semua berita utama bercakap tentang ini? Puan Marta melangkah ke hadapan. Ekspresinya jijik mutlak. Kami tidak mau orang seperti awak di bangunan ini. Orang yang menipu orang tua, keluarga pekerja. Awak menjijikan. Kumpulan wanita itu bersurai, meninggalkan Lena menggeletar di ambang pintu rumahnya. Dia boleh mendengar bisikan mereka semasa mereka menuruni tangga. Perkataan seperti penipu, perompak, kaki tangan, terapung di udara seperti racun. Dia menutup pintu dan jatuh bersandar padanya. Tangisan akhirnya meluap. Dalam beberapa jam, seluruh hidupnya telah musnah. Reputasinya, pekerjaan anak perempuannya, kepercayaan jiran tetangganya, semuanya bertukar menjadi abu oleh kempen pembohongan yang diatur dengan sempurna. Teleponnya berdering lagi. Kali ini nombor yang tidak dikenali. Puan Rahman, kata suara profesional di hujung talian. Saya dari Berita Nasional. Kami ingin memberi Anda peluang untuk mempertahankan diri daripada tuduhan. Adakah Anda bersedia untuk ditemu bual? Seketika,
Lena mempertimbangkan untuk menerima. Dia mempertimbangkan untuk muncul di televisyen dan menjerit kebenaran supaya semua orang mendengarnya. Tetapi kemudian dia teringat kata-kata Encik Robert, tiada siapa akan percaya pekerja domestik tanpa bukti yang tidak dapat disangkal. Saya tiada komen, jawabnya dan meletakkan telepon. Dia menghabiskan sepanjang hari terkurung di apartemennya, mendengar langkah jiran yang lalu di hadapan pintunya, dan bisikan sambil mendengar televisyen Puan Marta di tingkat atas, di mana, tanpa ragu-ragu, sedang menonton lebih banyak berita tentang skandal Romero Malik, merasakan dinding tertutup di sekelilingnya. Apabila malam menjelang, Lena membuat keputusan. Dia tidak boleh terus bersembunyi. Dia tidak boleh membiarkan pembohongan Marisa menang. Dia perlukan lebih banyak bukti. Dia perlu mencari lebih banyak mangsa. Dia perlu membina kes yang kukuh sehingga tiada siapa boleh mengabaikannya. Dia memakai kotnya yang paling sederhana dan keluar. Menundukkan kepalanya, dia menaiki bas ke pusat bandar, di mana dia tahu beberapa mangsa lain dari penipuan yang didakwa itu bertemu setiap petang di sebuah taman berkongsi cerita mereka, saling menyokong dalam kesedihan yang dikongsi bersama. Apabila dia sampai di Taman Sentral, dia melihat kumpulan itu serta-merta. Terdapat kira-kira 20 orang, kebanyakan warga emas, duduk dalam bulatan di atas bangku. Ada yang menangis, ada yang menenangkan satu sama lain. Lena mendekati dengan berhati-hati, tidak tahu bagaimana dia akan diterima. Orang pertama yang melihatnya ialah seorang lelaki tua yang Lena kenal dari berita, Encik Alif Ruzaimi, yang kehilangan bengkel mekaniknya karena dia menggunakan perniagaan itu sebagai jaminan untuk melabur dalam dana kononnya Sebastian. Di sebelahnya ialah Datin Teresa Campos, wanita tua yang sama yang telah berhadapan dengan Sebastian pada hari penangkapannya. Awak, katanya sambil berdiri. Awak pekerja domestik itu, kaki tangan itu. Semua mata tertumpu kepada Lena. Bulatan itu tertutup di sekelilingnya, tidak mengancam secara fisikal, tetapi dengan permusuhan yang nyata, yang membuatkan dia sesak nafas. Tolong, dengar saya, Lena memulakan. Suaranya menggeletar, tetapi bertekad. Semua yang mereka katakan di berita itu bohong. Saya tidak pernah mencuri apa-apa, tidak pernah menjadi kaki tangan dalam apa-apa. Sebastian Malik tidak bersalah dan saya boleh buktikannya. Tidak bersalah? Seorang wanita tergelak pahit. Suami saya meninggal dunia akibat serangan jantung apabila dia tahu kami kehilangan segalanya. Dan awak beritahu saya lelaki yang menyebabkan itu tidak bersalah. Dia tidak menyebabkannya. Orang lain yang melakukannya dan menyalahkannya. Dan, kenapa kami perlu percaya, awak? Tanya Encik Alif. Berita mengatakan awak pekerja kepercayaannya. Awak ada di rumahnya, di pejabatnya melihat semua yang dia lakukan. Tepat sekali. Lena melangkah ke hadapan. Saya ada di sana, dan sebab itulah saya tahu ada sesuatu yang tidak kena. Sebab itulah, saya perlukan bantuan awak. Bantuan kita. Seorang wanita lain ketawa tanpa humor. Perompak itu perlukan bantuan daripada orang yang dirompaknya. Saya bukan perompak. Lena merasakan air mata mengancam untuk mengalir, tetapi dia menahannya. Saya seorang ibu pekerja yang telah membersihkan rumah sepanjang hidupnya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Saya seseorang yang mengenali Sebastian Malik sebagai lelaki baik yang tidak pernah menyakiti sesiapa. Dan saya seseorang yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari kebenaran. Keheningan yang menyusul itu tebal, syarat dengan ketidakpercayaan, tetapi juga dengan sesuatu yang lain. Keingintahuan mungkin, atau keputusasaan untuk jawaban yang orang lain tidak berikan kepada mereka. Apa yang awak mau daripada kami? Tanya Encik Alif akhirnya. Lena mengeluarkan gambar dari bagnya. Adakah sesiapa di sini kenal wanita ini? Ia adalah gambar Marisa Durrani yang diambil dari profil profesional peguamnya. Segera 5 orang mengangkat tangan. Dia yang hubungi saya, kata seorang wanita. Dia beritahu saya ada peluang pelaburan istimewa.
Saya juga, sahkan yang lain. Dia datang ke rumah saya, bawakan saya dokumen, aturkan pertemuan dengan Tan Sri Malik. Tunggu. Encik Alif mendekati Lena, melihat gambar itu dengan teliti. Wanita itu melawat saya beberapa bulan lalu. Dia kata dia wakil keuangan bapa saudaranya, bahwa dia membantu keluarga pekerja untuk menjamin masa depan mereka. Jantung Lena mula berdebar lebih laju. Semua orang dihubungi oleh dia dahulu. Dia yang bawakan dokumen pelaburan. Satu demi satu, hadirin mula berkongsi cerita mereka. Dan satu korak timbul begitu jelas, sehingga mustahil untuk diabaikan. Dalam setiap kes, Marisa adalah kenalan pertama. Dia yang membawa dokumen, dia yang mengatur pertemuan dengan Sebastian, dia yang hadir di setiap langkah proses. Adakah ada sesiapa di antara Anda menerima uang daripada pelaburan Anda? Tanya Lena. Adakah ada yang melihat pulangan, walaupun kecil, sebelum semuanya runtuh? Saya ada, kata seorang wanita dengan malu-malu. 3 bulan pertama saya terima bayaran bulanan seperti yang dijanjikan. Sebab itulah saya percaya, saya labur lebih banyak. Dan bagaimana Anda terima bayaran itu? Marisa bawa kepada saya secara tunai. Dia kata lebih mudah daripada pindahan bank. Tentu, bisik Lena, kepingan-kepingan itu akhirnya tersambung. Dia bayar mereka dengan uang mangsa baru, skim klasik, dan apabila dia tidak dapat menahannya lagi, dia biarkan semuanya meletup dan menyalahkan Sebastian. Tetapi bagaimana dia melakukannya? Tanya Encik Alif. Bagaimana dia yakinkan Tan Sri Malik menandatangani semua dokumen itu? Itulah persoalan yang perlu kita jawab. Lena memandang setiap orang yang hadir. Saya tahu awak semua benci saya. Saya tahu awak tiada sebab untuk percaya pada saya. Tetapi saya minta awak bantu saya mencari kebenaran. Bukan sahaja untuk Sebastian, tetapi untuk awak semua. Kerana jika Marisa melakukan ini dan terlepas, awak semua tidak akan dapat wang awak kembali. Tetapi jika kita dedahkan dia, jika kita buktikan dia yang bersalah, kita mungkin dapat pulihkan apa yang kita hilang. Wanita yang kehilangan suaminya itu menyambung. Suaranya masih penuh kesedihan, tetapi kini ada sesuatu yang lain. Harapan, kecil, rapuh, tetapi harapan akhirnya. Saya perlukan setiap seorang daripada awak menulis dengan tepat bagaimana awak dihubungi, kata Lena. Setiap butiran, setiap tarikh, setiap perbualan dengan Marisa, saya perlukan salinan semua dokumen yang dia berikan kepada awak. Dan saya perlukan awak bersedia memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya berlaku. Encik Alif menghulurkan tangannya. Jika ada kemungkinan, walaupun kecil, bahawa kita boleh dapat semula sebahagian daripada apa yang kita hilang dan orang yang bersalah membayar, kira saya. Satu demi satu, yang lain juga bersetuju untuk membantu. Ia belum kepercayaan, tetapi ia adalah satu permulaan. Lena keluar dari taman malam itu dengan 20 keterangan bertulis dan tekad yang diperbaharui. Tetapi, apabila dia sampai di perhentian bas, dia melihat sesuatu yang membuatkan jantungnya terhenti. Marisa Durrani ada di situ, bersandar pada kereta hitam menunggunya. Hebat, kata Marisa dengan senyuman dingin. Saya benar-benar fikir selepas memusnahkan reputasi awak, memusnahkan pekerjaan anak perempuan awak, dan menjadikan awak orang buangan sosial, awak akan mempunyai akal untuk berputus asa. Tetapi di sini awak mengumpulkan askar-askar kecil awak. Saya tahu apa yang awak buat. Lena berhadapan dengannya, walaupun kakinya menggeletar. Saya tahu awak mencipta keseluruhan penipuan itu, bahwa awak memalsukan dokumen, bahwa awak curi wang keluarga itu. Dan siapa yang akan percaya awak? Seorang pekerja domestik yang dituduh kaki tangan, menentang seorang peguam terkemuka. Marisa mendekat, suaranya menjadi bisikan berbisa. Saya beri awak peluang untuk menjauhi diri. Saya beri amaran, tetapi awak memilih untuk menjadi hero. Jadi sekarang saya akan musnahkan awak sepenuhnya, sehingga apabila saya selesai dengan awak, anak-anak awak sendiri akan malu membawa nama keluarga awak. Lakukan apa sahaja pada saya. Lena mengangkat dagunya dengan mencabar.
tetapi kebenaran akan terdedah, dan apabila itu berlaku awak akan bayar untuk setiap nyawa yang awak musnahkan. Marisa memandangnya seketika. Kemudian dia ketawa yang kedengaran seperti kaca pecah. Betapa mengharukan. Pekerja domestik bermain detektif. Ini akan seronok untuk ditonton. Dia menaiki keretanya dan pergi, meninggalkan Lena menggeletar di perhentian bas. Tetapi Lena tidak tahu bahwa dari tingkap bangunan di seberang taman seseorang telah memerhati keseluruhan adegan itu. Seseorang yang telah mengambil gambar pertemuan antara Lena dan Marisa. Seseorang yang baru sahaja menemui sesuatu yang akan mengubah keseluruhan kes. Dan esok orang itu akan membuat panggilan yang akan melepaskan rantaian peristiwa yang mustahil untuk dihentikan. Telepon Lena berdering pada jam 6 pagi. Ia adalah nombor yang tidak dikenali. Dan selepas semua yang telah berlaku, naluri pertamanya adalah mengabaikannya. Tetapi sesuatu membuatnya menjawab. Puan Rahman, suara di hujung talian itu muda, feminin, menggeletar. Nama saya Patricia Menon. Saya bekerja sebagai pembantu undang-undang di firma Marisa Durrani selama 2 tahun. Saya perlu bercakap dengan awak segera. Lena duduk di atas katil, berjaga-jaga sepenuhnya. Bagaimana awak dapat nomor saya? Itu tidak penting sekarang. Yang penting ialah saya ada maklumat. Maklumat yang boleh mengubah segalanya. Tetapi saya perlukan kita bertemu secara pribadi. Awak tahu kafe Aliran Rezeki di Jalan Bolak-Balik? Ya, tetapi saya akan berada di sana dalam sejam. Meja belakang datang seorang diri. Dan Puan Rahman, berhati-hatilah. Marisa mempunyai mata di mana-mana. Talian terputus sebelum Lena dapat bertanya soalan lanjut. 60 menit kemudian, Lena memasuki kafe dengan jantung berdebar kencang sehingga dia boleh mendengarnya di telinganya. Tempat itu hampir kosong pada waktu awal itu. Hanya beberapa pelanggan pagi membaca surat kabar dan minum kopi. Di meja belakang, seorang gadis muda berusia sedikit lebih 20 tahun menunggunya. Matanya sentiasa bergerak ke arah pintu, seolah-olah dia menjangkakan seseorang mengikutinya. Puan Rahman, Patricia berdiri apabila Lena mendekat. Dia memakai cermin mata besar yang tidak dapat menyembunyikan lingkaran gelap di bawah matanya, bukti malam tanpa tidur. Terima kasih kerana datang. Apa ini? Lena duduk di hadapannya. Awak siapa sebenarnya? Saya sudah beritahu awak. Saya bekerja untuk Marisa Durrani. Atau lebih tepat lagi, saya bekerja. Saya berhenti 3 hari lalu selepas melihat apa yang dia lakukan kepada awak di berita. Saya lihat apa yang mereka lakukan kepada awak. Bagaimana mereka memfitnah awak. Bagaimana mereka memanipulasi gambar. Bagaimana mereka mencipta keseluruhan cerita bahwa awak adalah kaki tangan. Dan saya tidak tahan untuk terus berdiam diri. Kenapa? Kenapa awak sanggup mempertaruhkan segalanya untuk orang yang tidak dikenali? Mata Patricia berkaca-kaca kerana nenek saya adalah salah seorang mangsa, Datin Stella Menon. Dia kehilangan wang warisan yang ditinggalkan datuk nenek saya. Semua wang yang dia akan gunakan untuk rawatan perubatan. Dia meninggal dunia 2 bulan lalu kerana kami tidak mampu membayar ubat yang dia perlukan. Lena terasa seolah-olah ditumbuk di perut. Saya sangat menyesal. Saya bekerja untuk Marisa apabila semua ini berlaku. Apabila nenek saya memberitahu saya tentang pelaburannya, ia nampak pelik. Tetapi Marisa yakinkan saya semuanya sah. Dia tunjukkan saya sijil. Semuanya nampak nyata. Patricia mengesat matanya dengan marah. Bukan sehingga kemudian, apabila nenek saya kehilangan segalanya, barulah saya mula curiga. Saya mula memberi perhatian kepada perkara-perkara yang sebelum ini saya abaikan. Perkara apa? Patricia membuka folder dan mengeluarkan siri gambar. 6 bulan lalu, Marisa minta saya mengimbas tanda tangan Tan Sri Malik daripada pelbagai file lama. Dia kata dia perlu mencipta pangkalan data digital. Saya tidak fikir ada apa-apa yang pelik pada masa itu. Gambar-gambar itu menunjukkan berpuluh-puluh tanda tangan, sebastian dari sudut yang berbeza, tekanan yang berbeza, gaya yang berbeza. Ia adalah perpustakaan penuh tanda tangannya.
Dengan ini, sambung Patricia, mana-mana pereka grafik yang cekap boleh mencipta semula tanda tangannya secara digital dan meletakkannya di mana sahaja dia mahu, tetapi itu tidak mengesahkan bahawa Marisa yang melakukannya. Tunggu, Patricia mengeluarkan kertas lagi. Setiap kali kami mencetak di pejabat, pencetak meninggalkan kod pengesanan yang tidak kelihatan. Ia adalah langkah keselamatan standar. Ini adalah laporan yang saya dapat sebelum saya berhenti. Lena menyimak helaian-helaian itu. Ia adalah rekod teknikal yang menunjukkan file mana yang sebenarnya dicetak, bila dan dari komputer mana. Lihat tarikhnya, tunjuk Patricia. Semua kontrak pelaburan yang diterima mangsa dicetak pada minggu yang sama, semuanya dari komputer pribadi Marisa, semuanya pada jam 2 pagi apabila tiada orang lain di pejabat. Jantung Lena berdebar kencang, sehingga dia hampir tidak dapat bernafas. Kenapa dia cetak semuanya serentak jika ia sepatutnya dicipta sepanjang berbulan-bulan? Tepat sekali. Kerana dia mencipta semuanya sekaligus dan kemudian meletakkan tarikh palsu, dokumen retroaktif untuk menjadikannya kelihatan seperti proses pelaburan beransur-ansur. Ini adalah apa yang kita perlukan. Lena mengambil kertas-kertas itu dengan tangan menggeletar. Kenapa awak tidak bawa ini kepada polis? Saya cuba. Suara Patricia serak. Saya pergi ke balai polis 2 hari lalu. Pegawai yang melayan saya mendengar cerita saya, menyemak dokumen dan menyuruh saya kembali keesokan harinya untuk membuat kenyataan rasmi. Malam itu, saya terima panggilan daripada Marisa. Dia kata dia tahu apa yang saya lakukan, bahawa dia ada orang dalam polis, bahawa jika saya tidak diam, dia akan menuduh saya mencuri dokumen sulit dan akan musnahkan saya secara undang-undang. Dan walaupun begitu, dia memilih untuk menghubungi awak apabila saya melihatnya semalam di taman berbual dengan orang-orang yang kehilangan segalanya, mempertaruhkan reputasinya, keselamatannya, segalanya demi mencari kebenaran. Patricia mengesat air matanya. Saya teringat nenek saya, tentang bagaimana dia meninggal dunia percaya bahawa dia bodoh kerana percaya. Saya fikir, jika saya tidak melakukan sesuatu, kematiannya tidak akan membawa makna apa-apa. Lena menghulurkan tangannya dan menyentuh tangan Patricia. Nenek awak akan bangga dengan awak. Ada apa-apa lagi yang awak perlu tahu? Patricia mengeluarkan satu lagi dokumen. Semua wang yang dilaburkan mangsa saya lacak. Macam mana? Saya mempunyai akses kepada akaun firma itu, bukan nombor penuh, tetapi serpihan maklumat. Apabila saya lihat pergerakan yang mencurigakan, saya mula mengambil tangkapan skrin. Lihat, gambar-gambar itu menunjukkan pemindahan besar-besaran daripada akaun korporat ke akaun lain dengan nama yang membuatkan Lena terdiam. Yayasan Kebajikan Marisa Durrani. Yayasan Kebajikan? Bisik Lena. Dia gunakan wang curi untuk cipta yayasan dia sendiri. Ia bijak dengan cara yang bengkok. Wang itu secara sah di bawah namanya, tetapi dilindungi di bawah status organisasi bukan keuntungan. Dia boleh gunakan untuk apa sahaja yang dia mau. Lawatan, acara, malah bayar dirinya gaji yang lumayan sebagai CEO. Semua sambil berpura-pura membantu masyarakat. Dan tiada siapa yang syak kerana dia melakukan kerja amal. Tepat sekali. Malah, minggu lepas dia memenangi anugerah untuk kerja filantropinya. Ada gambar dia menerima plak sambil tersenyum manakala orang ramai bertepuk tangan. Semuanya dibina atas penderitaan keluarga seperti keluarga saya. Lena merasakan kemarahan membara di dadanya yang berbeza daripada emosi lain yang pernah dialaminya sebelum ini. Ia bukan kemarahan buta. Ia adalah tekad yang mengkristal menjadi api murni. Saya perlukan salinan semua ini, katanya tegas. Saya sudah buat. Patricia memberinya thumb drive, pen drive. Semuanya ada di sana. Rekod pencetak, tangkapan skrin pemindahan, email di mana Marisa minta saya mengimbas tanda tangan, semuanya. Patricia faham apa maksud ini. Jika awak beri keterangan, jika awak bentangkan bukti ini secara terbuka, Marisa akan buru awak dengan segala-galanya. Dia akan datang ke arah awak dengan segala-galanya.
Saya tahu, gadis muda itu menarik nafas dalam. Tetapi nenek saya menghabiskan hari-hari terakhirnya percaya bahwa dia telah gagal, bahwa dia bodoh kerana percaya. Dia meninggal dengan rasa malu itu. Saya tidak boleh biarkan semua mangsa lain hidup dengan rasa malu yang sama apabila saya tahu kebenaran. Saya tak boleh. Kedua-dua wanita itu terdiam seketika, masing-masing memproses berat apa yang akan mereka hadapi. Ada sesuatu yang saya tidak faham, kata Lena akhirnya. Bagaimana Marisa dapat yakinkan Sebastian menandatangani dokumen asal? Walaupun dia boleh memalsukan tanda tangannya secara digital kemudian, dia perlukan tanda tangan sebenar untuk disalin. Saya juga tertanya-tanya tentang itu, akui Patricia, sehingga saya jumpa ini. Dia mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan video. Tarikh menunjukkan ia direkam bulan lalu. Di skrin, Sebastian Malik duduk di pejabatnya, menandatangani setumpuk dokumen sementara Marisa berdiri di sebelahnya. Apa yang saya bawa untuk awak tanda tangan hari ini, Bapak Saudara? Suara Marisa kedengaran dalam video itu. Dokumen audit tahunan seperti biasa, balas Sebastian tanpa mengangkat pandangan, menandatangani secara mekanikal sambil menyemak kertas lain di mejanya. Betul. Audit tahunan 23 halaman seperti biasa. Sebastian terus menandatangani dengan jelas terganggu, mempercayai sepenuhnya anak saudaranya. Video itu berakhir. Lihat, tanya Patricia. Dia beritahu ia dokumen audit, mungkin sesuatu yang dia tandatangani secara rutin setiap tahun. Tetapi kertas-kertas itu, saya pertaruhkan itu adalah helaian kosong dengan garisan untuk tanda tangan. Sebaik sahaja dia dapat tanda tangan, dia boleh cetak sebarang kontrak di atas tanda tangan itu. Ya Allah. Lena meletakkan tangan di mulutnya. Dia gunakan kepercayaannya untuk menentangnya, keluarga yang dia percayai sepenuhnya. Pengkhianatan terburuk datang dari dalam, kata Patricia dengan sedih. Lena menyimpan thumb drive itu di dalam bagnya, seolah-olah ia adalah harta yang paling berharga, karena ia memang begitu. Ia adalah kunci yang akan membuka rantai Sebastian. Ia adalah bukti yang akan mendedahkan Marisa. Ia adalah keadilan yang mangsa layak terima. Apa yang awak akan buat sekarang? Tanya Patricia. Saya akan bawa ini kepada orang yang betul, tetapi pertama sekali, Lena melihat jam tangannya. Pertama sekali saya perlu melawat seseorang. 2 jam kemudian, Lena kembali di ruang lawatan penjara. Apabila Sebastian dibawa masuk, dia kelihatan lebih teruk daripada kali terakhir. Dia kehilangan lebih banyak berat badan, matanya lebih cekung, tangannya menggeletar secara berterusan. Dia duduk di hadapannya tanpa sepatah kata pun, seolah-olah dia sudah tidak mempunyai tenaga untuk bercakap. Tan Sri Malik, Lena memulakan dengan lembut. Saya perlukan Tan Sri dengar saya dengan sangat teliti. Saya perlukan Tan Sri tolong jangan berputus asa. Tidak, Lena, saya sudah tidak tahan lagi. Peguam saya kata pihak pendakwaan ada bukti baru, bahwa kini mereka juga menyiasat awak sebagai kaki tangan saya. Ini salah saya. Saya percaya pada orang yang salah, dan kini awak membayar untuk kesilapan saya. Ia bukan kesilapan Tan Sri, ia adalah kebaikan Tan Sri. Kesediaan Tan Sri untuk percaya pada keluarga sendiri. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kebajikan yang dieksploitasi oleh orang yang jahat. Apa bezanya? Ia buat perbezaan besar. Lena mengeluarkan satu gambar dari bagnya. Salah satu gambar daripada rekod pencetak yang diberikan Patricia. Kerana saya ada bukti sebenar. Dan tidak dapat disangkal tentang siapa yang sebenarnya melakukan semua ini. Sebastian mengangkat pandangan perlahan-lahan dan buat pertama kalinya dalam beberapa minggu, Lena melihat sesuatu yang serupa dengan harapan di mata yang letih itu. Apa? Anak saudara Tan Sri, Marisa. Dia merancang semuanya. Memalsukan dokumen, mencuri wang dan menggunakan nama Tan Sri untuk menutup setiap jenayah. Air mata mula mengalir di pipi Sebastian. Marisa, anak kepada kakak saya yang telah meninggal dunia. Budak yang saya bantu membesarkannya, yang saya sokong di universiti, yang saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya tahu,
Dan saya tahu, ini mesti menyakitkan Tan Sri, lebih daripada apa-apa yang telah berlaku. Bagaimana dia boleh lakukan ini kepada semua orang itu, kepada keluarganya sendiri? Saya tidak tahu, tetapi saya akan pastikan dia bayar untuk setiap nyawa yang dia musnahkan. Saya janji. Sebastian menyentuh tangan Lena melalui meja, melupakan peraturan larangan sentuhan seketika. Berhati-hati. Jika Marissa mampu melakukan semua ini, tiada had untuk apa yang dia boleh lakukan jika dia tahu awak ada bukti. Dia sudah tahu. Dia sudah cuba musnahkan saya secara terbuka, tetapi saya tidak akan berputus asa. Kenapa? Tanya Sebastian dengan suara serak. Kenapa awak mempertaruhkan begitu banyak untuk saya? Lena tersenyum, walaupun matanya bersinar karena emosi. Karena bertahun-tahun lalu, apabila anak saya sakit dan saya tidak ada uang untuk hospital, Tan Sri meminjamkan saya apa yang diperlukan tanpa bertanya bila saya akan bayar. Apabila saya akhirnya dapat bayar berbulan-bulan kemudian, Tan Sri sendiri tidak ingat hutang itu. Tan Sri tidak mengira berapa kali Tan Sri bantu orang, hanya berapa kali Tan Sri gagal melakukannya. Hari itu saya tahu saya bekerja untuk lelaki yang benar-benar baik, dan saya tidak akan biarkan lelaki baik itu repot di penjara kerana jenayah yang tidak dia lakukan. Masa telah habis. Pengawal mendekat. Semasa mereka membawa Sebastian kembali ke selnya, dia menjerit dari belakang. Lena, terima kasih untuk segalanya. Kerana percaya apabila tiada siapa lain percaya. Lena keluar dari penjara dengan air mata di mata, tetapi dengan tekad yang diperbaharui. Dia mempunyai bukti, dia mempunyai saksi, dia mempunyai kebenaran. Sekarang, dia hanya perlukan seseorang yang cukup berkuasa untuk mendengarnya, dan dia tahu kepada siapa untuk pergi. Pejabat pendakwaan wilayah menduduki bangunan kelabu 10 tingkat yang kelihatan direka khas untuk menakut-nakutkan. Lena menaiki tangga masuk dengan thumb drive, dikepit di tangannya seolah-olah ia adalah azimat, bukti yang akan mengubah segalanya disimpan dalam peranti plastik kecil itu. Dia tidak tidur sepanjang malam. Berlatih apa yang akan dia katakan, menyediakan hujahnya, membayangkan bagaimana membentangkan bukti dengan cara yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah satu-satunya peluangnya. Jika pendakwa raya menolak bukti, jika dia memutuskan untuk tidak mendengarnya, segalanya akan hilang. Saya datang untuk berjumpa pendakwa raya Robles, katanya kepada kerani wanita muda, yang memandangnya dengan ekspresi bosan. Ini mengenai kes Malik. Saya ada bukti baru. Awak ada temu janji? Tidak, tetapi ia mendesak. Ia maklumat yang boleh mengubah keseluruhan kes. Kerani itu mengeluh seolah-olah ini adalah orang ke-100 hari itu yang percaya dia mempunyai maklumat penting. Pendakwa raya Robles tidak menerima tetamu tanpa temu janji. Awak boleh tinggalkan dokumen awak di sini dan... Tidak, Lena memintas tegas. Saya tidak akan tinggalkan apa-apa. Saya perlu bercakap dengannya secara pribadi. Saya perlu pastikan dia melihat ini dengan matanya sendiri. Puan, saya sudah beritahu awak. Apa masalahnya di sini? Satu suara lelaki memintas. Lena berpaling dan melihat seorang lelaki pertengahan umur. Sut yang kemas, beg kulit halus. Wajahnya kelihatan biasa dari berita. Itulah pendakwa raya Robles sendiri. Pendakwa raya. Lena melangkah ke hadapan sebelum kerani itu dapat menahannya. Nama saya Lena Rahman. Saya bekerja untuk Sebastian Malik. Saya ada bukti yang menunjukkan dia tidak bersalah. Ekspresi Robles segera berubah. Senyuman menghina muncul di wajahnya. Puan Rahman, saya telah lihat awak di berita. Bukankah awak pekerja domestik yang sedang disiasat sebagai kaki tangan? Tuduhan itu palsu. Semuanya sebahagian daripada kempen untuk mendiskreditkan saya kerana saya menemui kebenaran. Tentu, satu konspirasi. Nada pendakwa raya adalah ejekan yang hampir tidak terselindung. Puan, saya terima dakwaan tidak bersalah ini 3 kali seminggu. Saudara Mara yang terdesak, pekerja setia.
Semuanya yakin bos atau saudara mereka tidak mungkin melakukan jenayah yang mereka dituduh. Tetapi fakta adalah fakta. Kami ada tanda tangan, rekod, keterangan. Semuanya dipalsukan, semuanya ditanam oleh Marisa Durrani. Apabila menyebut nama itu, sesuatu berubah pada ekspresi Robles. Ia halus, hanya sedikit pengerasan di sekitar matanya, tetapi Lena menyadarinya. Chick Durrani adalah peguam terkemuka yang mempunyai keberanian untuk melaporkan bapa saudaranya sendiri apabila dia menemui jenayahnya. Dia seorang hero dalam kes ini. Dia penjenayah, desak Lena. Dan saya ada bukti. Rekod pencetak yang menunjukkan bila dokumen itu sebenarnya dicipta. Tangkapan skrin pemindahan bank. Seorang saksi yang bekerja secara langsung dengannya dan bersedia memberi keterangan. Seorang saksi? Robles mengangkat kening. Siapa? Patricia Menon, bekas pembantu undang-undang Marisa Durrani. Seketika, hanya seketika, Lena melihat sesuatu di wajah pendakwa raya. Kejutan tulen. Mungkin juga kebimbangan, tetapi dia cepat pulih. Puan Rahman, saya menghargai dedikasi awak, tetapi kes ini sudah ditutup. Kami ada bukti luar biasa terhadap Tan Sri Malik. Jika awak ada maklumat baru, awak boleh mengemukakannya secara rasmi melalui peguam bela awak dalam proses undang-undang yang sesuai. Awak tidak mendengar saya. Saya ada bukti. Keselamatan. Panggil Robles dan 2 pengawal segera muncul. Wanita ini terganggu. Tolong kawal dia keluar dari bangunan. Tidak, tunggu. Sekurang-kurangnya lihat bukti ini. Tetapi pengawal sudah memegang lengannya. Bukan secara ganas, tetapi dengan ketegasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia tiada pilihan. Mereka membawanya keluar dari bangunan itu sementara Lena menjerit agar mereka mendengarnya, melihat bukti. Sekurang-kurangnya memberinya peluang. Mereka meninggalkannya di atas trotoar, dihina dan marah, sementara orang lalu lalang memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan simpati. Dia sudah tahu, bisik Lena pada dirinya sendiri. Kepingan-kepingan itu mula tersambung. Robles sudah tahu kebenaran. Sama ada dia melindungi Marisa, atau Marisa ada sesuatu mengenainya. Dia duduk di atas tangga bangunan coba menahan air mata kekecewaan. Dia begitu yakin bahwa membentangkan bukti kepada pendakwa raya sudah memadai. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa sistem itu sendiri telah rosak. Puan Rahman, satu suara, membawanya keluar dari fikirannya. Dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua, rambut kelabu, cermin mata tebal, buku nota di tangan. Saya Gabriel Torres, dari Surat Kabar Kebenaran. Pertama, bolehkah saya bercakap dengan awak seketika? Lena mengenalinya serta-merta. Gabriel Torres adalah legenda kewartawanan penyiasatan. Dia telah mendedahkan rasuah kerajaan, membongkar skim korporat, memusnahkan kerjaya ahli politik yang korup. Dia dikenali kerana tidak boleh dibeli, tidak kenal lelah dalam pencarian kebenaran. Apa yang awak mahu? Tanya Lena dengan berhati-hati. Saya telah mengikuti kes Malik sejak awal. Ada sesuatu yang tidak kena. Terlalu mudah. Terlalu bersih. Seorang lelaki tanpa rekod penipuan tiba-tiba mengatur skim besar-besaran dan meninggalkan bukti di mana-mana. Ia tidak masuk akal, kerana dia tidak melakukannya. Itu yang saya syak. Tetapi saya perlukan bukti. Bukti sebenar, bukan teori. Gabriel duduk di sebelahnya di atas tangga. Saya dengar apa yang awak jerit kepada pendakwa raya, sesuatu tentang rekod pencetak dan pindahan bank. Lena menelusurinya seketika. Ia boleh menjadi jerat, boleh jadi wartawan lain mencari tajuk utama sensasi. Tetapi ia juga mungkin tepat apa yang dia perlukan. Seseorang yang mempunyai kuasa untuk mendedahkan kebenaran, tanpa bergantung pada sistem yang telah dirasuah oleh Marisa. Jika saya tunjukkan apa yang saya ada, katanya perlahan, awak janji akan menyiasat. Awak janji tidak akan menolak bukti hanya kerana ia datang daripada seorang pekerja domestik yang dipercayai dunia adalah kaki tangan. Puan Rahman, saya sudah 40 tahun dalam bidang ini. Saya telah belajar bahwa kebenaran biasanya datang daripada sumber yang paling tidak dijangka.
Tunjukkan apa yang awak ada. Lena mengeluarkan thumb drive itu. Ini boleh memusnahkan kerjaya seorang peguam terkemuka. Ia boleh mendedahkan rasuah dalam pejabat pendakwaan. Ia boleh membuatkan orang yang sangat berkuasa membenci awak. Gabriel tersenyum, dan ada sesuatu seperti serigala tua dalam senyuman itu. Puan, itulah jenis cerita yang saya hidup untuk ceritakan. Mereka pergi ke kafe berhampiran di mana Lena mengeluarkan komputer riba pinjamannya. Selama 2 jam berikutnya, dia menunjukkan kepada Gabriel setiap keping bukti, rekod pencetak, tangkapan skrin pemindahan, video Sebastian menandatangani kertas kosong, keterangan bertulis mangsa, semuanya. Gabriel menyemak setiap dokumen dengan ketelitian pakar bedah, membuat nota, bertanya soalan, mengesahkan butiran. Ekspresinya berubah dari minat profesional kepada kekaguman tulen. Ini luar biasa, bisiknya akhirnya. Ini adalah cerita terbesar yang saya lihat dalam sedekat, tetapi saya perlu bercakap dengan saksi awak. Dengan Patricia Menon ini, saya boleh selesaikannya, tetapi dia takut. Marisa mengancamnya. Saya faham, tetapi tanpa keterangannya di kamera, ini hanya bukti berbentuk keterangan. Saya perlukan seseorang yang bekerja secara langsung dengan Marisa Durrani untuk mengesahkan secara terbuka apa yang dia lakukan. Lena mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Patricia menjawab pada nada kedua. Patricia, ini Lena. Saya bersama wartawan Gabriel Torres. Dia mau bercakap dengan awak. Terdapat keheningan di hujung talian. Gabriel Torres yang mendedahkan Datuk Bandar yang korup tahun lepas, yang itu, jika saya bercakap dengannya, jika saya beritahu semua secara terbuka, Marisa akan musnahkan saya. Dia sudah cuba memusnahkan semua orang yang menghalang jalannya, balas Lena dengan lembut. Soalannya ialah, adakah kita akan membiarkannya menang? Satu lagi keheningan. Kemudian, dengan suara menggeletar tetapi tegas, beritahu dia untuk temui saya di taman tempat nenek saya meninggal dunia, Taman Ros itu. Dalam masa 2 jam, saya akan beritahu segalanya. 2 jam kemudian, Gabriel sudah menyediakan kameranya di bangku taman sementara Patricia duduk di hadapannya. Jelas gugup, tetapi bertekad. Lena berada di sisi menawarkan sokongan senyap. Patricia, Gabriel memulakan dengan suara lembut. Ceritakan tentang nenek awak. Dan Patricia bercakap. Dia bercakap tentang Datin Stella, tentang bagaimana dia bekerja sepanjang hidupnya, tentang bagaimana Marisa menghubunginya dengan janji keselamatan keuangan. Dia bercakap tentang bagaimana dia melihat neneknya merosot apabila dia kehilangan segalanya, tentang bagaimana dia meninggal dunia tanpa dapat membayar ubatnya. Kesedihan kelihatan dalam setiap perkataan semasa dia bercakap dan Gabriel merakam semuanya. Emosi mentah, kesedihan tulen, kebenaran yang tidak boleh dipalsukan. Kemudian, Patricia menjelaskan kerjanya untuk Marisa. Dia menggambarkan bagaimana mereka diminta mengimbas tanda tangan Sebastian. Dia menunjukkan rekod pencetak. Dia menjelaskan video kertas kosong. Kenapa Marisa melakukan perkara sedemikian? Tanya Gabriel. Pada mulanya saya tidak faham, tetapi kemudian saya mula menyiasat. Yayasan Kebajikan Marisa Durrani, di mana semua dana yang dicuri berada, membayar gaji tahunan sebanyak Rm200.000. Ia membiayai lawatan antarabangsa, acara gala, semuanya di bawah nama kerja amal. Dia mencipta sumber pendapatan yang tidak berkesudahan untuk dirinya sendiri, menggunakan penderitaan keluarga seperti keluarga saya. Dan pendakwa Raya Robles tahu sesuatu mengenainya. Patricia teragak-agak kemudian mengangguk. Saya lihat dokumen, pemindahan daripada yayasan ke akaun atas nama istri Robles, 50.000 ride, dikatalogkan sebagai sumbangan amal. Tetapi masanya adalah sejurus. Selepas Robles mengambil alih kes Malik, Gabriel terdiam. Awak, kata Marisa Durrani merasuah, pendakwa Raya yang mengendalikan kes itu. Saya kata, ada pemindahan 50.000 daripada yayasannya kepada keluarga pendakwa Raya. Awak boleh buat kesimpulan sendiri.
Temu duga itu berterusan selama 40 menit lagi. Apabila selesai, Gabriel mematikan kamera dan memandang kedua-dua wanita itu dengan ekspresi serius. Ini akan keluar dalam keluaran esok, muka depan, dengan video penuh di laman web kami. Sebaik sahaja ia diterbitkan, tiada jalan untuk berpatah balik. Awak bersedia untuk apa yang akan datang? Seberapa teruk ia boleh jadi? Tanya Patricia dengan tawa tanpa humor. Marisa Durrani akan menafikan segalanya. Dia akan menyewa peguam terbaik. Dia akan cuba mendiskreditkan awak, mengancam awak, memusnahkan setiap serpihan kredibiliti yang awak ada. Ia akan menjadi hodoh. Biarlah dia cuba, kata Lena dengan keganasan. Dia sudah ambil semua yang kita boleh rugi. Satu-satunya yang tinggal adalah kebenaran, dan itu adalah sesuatu yang dia tidak boleh ambil daripada kita. Gabriel tersenyum dengan persetujuan. Kalau begitu, jumpa esok di tajuk utama. Lena dan Patricia keluar dari taman bersama-sama, berjalan dalam diam selama beberapa menit. Akhirnya, Patricia bersuara. Awak fikir ia akan berjaya, bahwa kebenaran benar-benar penting. Ia mesti penting, balas Lena. Kerana jika ia tidak penting, maka tiada apa yang penting. Adakah awak nampak lelaki yang duduk di dalam kereta di seberang jalan? Lelaki yang sama yang telah mengikuti Lena selama beberapa hari. Lelaki yang sama yang baru sahaja mengambil gambar keseluruhan temu bual dengan Gabriel Torres dan yang kini sedang menghantar gambar-gambar itu terus kepada Marisa Durrani. Di pejabatnya, Marisa menerima gambar-gambar itu dan merasakan kemarahannya memuncak di dadanya. Gabriel Torres, pekerja domestik itu, telah pergi berjumpa Gabriel. Sialan Torres. Dia mengambil teleponnya dan mendial nombor yang tidak pernah dia gunakan sebelum ini. Apabila mereka menjawab, suaranya adalah Ais Tulen. Saya perlukan bantuan besar, dan saya perlukan ia dibuat malam ini. Kerana Marisa Durrani tidak datang sejauh ini, hanya untuk dihentikan oleh seorang pekerja domestik dan seorang pembantu pengkhianat. Dia mempunyai rancangan sandaran, sentiasa ada rancangan sandaran, dan menjelang subuh, Marisa akan menggunakan pembohongan yang disimpan dengan teliti untuk cuba memusnahkan Patricia juga. Rahasia yang Marisa simpan dengan teliti, menunggu saat yang sesuai untuk menggunakannya. Perang untuk kebenaran akan menjadi lebih kotor daripada yang sesiapa boleh bayangkan. Pagi tiba dengan matahari menembusi tingkap bilik kecil, tempat Lena baru tidur 3 jam. Teleponnya mula bergetar tanpa henti sejak jam 6 pagi. Message, panggilan, notifikasi yang tidak berhenti tiba. Dengan tangan menggeletar, dia membuka pelayar internet dan di situ ia berada, menduduki keseluruhan muka depan laman web kebenaran utama. Penipuan Malik, pekerja domestik dedah, konspirasi anak saudara untuk curi jutaan. Di bawah, dengan huruf yang lebih kecil, saksi dalaman dedah skim pemalsuan pendakwa raya, di bawah siasatan untuk rasuah mungkin. Lena merasakan jantungnya berdebar kencang semasa dia membaca artikel itu. Gabriel Torres telah melakukan kerja yang sempurna. Setiap keping maklumat dibentangkan dengan teliti. Gambar rekod pencetak, tangkapan skrin pemindahan ke yayasan palsu dan video. Video Patricia duduk di taman tempat neneknya meninggal dunia, menceritakan kisahnya dengan kejujuran mentah sehingga mustahil untuk tidak percaya. Dalam 30 menit pertama selepas penerbitan, artikel itu telah dikongsi lebih daripada 10.000 kali. Komen mula berubah nada. Sentiasa tahu ada sesuatu yang tidak kena dalam kes ini. Peguam Durrani itu nampak terlalu sempurna. Kasihan Tan Sri Malik, kami hakim dia tanpa mengetahui kebenaran. Lena segera menelepon Patricia. Awak sudah lihat artikel itu? Saya sudah lihat. Suara Patricia kedengaran tenang secara luar biasa. Saya sudah terima 5 panggilan daripada media lain yang mahu temu bual. Gabriel kata ini menjadi tular, bahwa menjelang tengah hari seluruh negara akan bercakap mengenainya. Kita berjaya, bisik Lena. Hampir tidak percaya. Kita benar-benar berjaya. Belum lagi,
Marisa akan balas, awak tahu. Dan Patricia betul. Pada jam 9 pagi, apabila Lena menghidupkan televisyen, dia melihat semua saluran berita sedang membuat liputan berita itu. Panelis berdebat dengan hangat. Sebahagian mempertahankan Sebastian. Sebahagian lagi berkeras bahwa ini hanyalah helah hasap. Tetapi arus mula berubah. Keraguan telah ditanam. Kemudian, pada jam 10 pagi, Marisa Durrani mengadakan sidang akhbar. Lena melihatnya muncul di skrin, berpakaian sempurna. Ekspresinya bimbang yang diukur dengan sempurna. Di belakangnya terdapat sepanduk bertulis, "Keadilan untuk mangsa." Di sisinya, dua mangsa yang paling ketara dari penipuan yang didakwa itu. "Selamat pagi, Marisa," memulakan dengan suara lembut tetapi tegas. "Saya di sini hari ini untuk menangani tuduhan palsu yang telah dibuat terhadap saya. Sungguh menyakitkan untuk terpaksa mempertahankan diri daripada pembohongan, terutamanya apabila satu-satunya jenayah saya ialah mempunyai keberanian untuk melaporkan bapa saudara saya sendiri. Apabila saya menemui aktiviti jenayahnya." Lena berasa loya mendengar suara yang begitu yakin, begitu meyakinkan itu. "Patricia Menon, yang menuduh saya melakukan jenayah kejam ini, dipecat dari firma saya berbulan-bulan lalu kerana mencuri dana pelanggan. Saya ada dokumen di sini." Marisa mengangkat satu folder. Apabila saya berhadapan dengannya mengenai kecurian itu, dia mengancam akan mencipta cerita mengenainya untuk membalas dendam dan kini, terdesak untuk mengelak daripada pertuduhan jenayah, dia telah mencipta naratif yang rumit ini. "Tidak," bisik Lena ke televisyen. "Tidak, itu bohong." Tetapi Marisa belum selesai. "Oh, selain itu, saya telah menemui maklumat yang mengganggu mengenai Puan Lena Rahman, yang kononnya sedang mencari kebenaran. Ternyata Puan Rahman pernah ditangkap bertahun-tahun lalu kerana mencuri di sebuah rumah tempat dia bekerja sebagai pekerja domestik. Pertuduhan ditarik balik hanya kerana keluarga itu memutuskan untuk tidak meneruskan." Perut Lena terasa berputar. Itu adalah salah faham yang mengerikan. Permata yang jatuh ke dalam beg pembersihannya secara tidak sengaja. Sesuatu yang telah dijelaskan dalam beberapa jam. Tetapi Marisa menggambarkannya seolah-olah dia seorang pencuri biasa. "Inilah dua wanita yang Encik Gabriel Torres percaya untuk siasatan beliau," sambung Marisa dengan penghinaan. "Seorang pekerja domestik yang dipecat kerana mencuri dan seorang wanita dengan rekod kecurian. Dan kita harus percaya tuduhan mereka terhadap seorang peguam terkemuka dan seorang pendakwa raya dengan 20 tahun perkhidmatan yang tidak tercela." Telefon Lena mula berdering. Itu Patricia. Dan apabila dia menjawab, dia mendengar tangisan di hujung talian. "Lena, akaun bank saya. Mereka kata ada pemindahan yang mencurigakan, tetapi saya tidak pernah curi apa-apa dari firma itu." Marisa menanam bukti palsu, sama seperti yang dia lakukan kepada Sebastian. Saya tahu, bertenang. "Kita akan." "Tidak." Suara Patricia putus sepenuhnya. "Saya tidak boleh lakukan ini. Keluarga saya menelpon saya, mengatakan polis pergi ke rumah saya. Mereka kata mereka akan tangkap saya." "Lena, saya takut." "Patricia, dengar saya. Awak tidak sendirian dalam ini. Kita akan." Talian terputus. Lena cuba menelpon semula berulang kali, tetapi Patricia tidak menjawab. Dia menelpon Gabriel Torres. "Saya nampak dia," kata Gabriel. Tanpa mukadimah. "Marisa bagus, sangat bagus. Dia sudah menyemai keraguan dalam pendapat umum. Media sosial terbahagi. Apa yang kita buat? Kita perlukan sesuatu lagi. Sesuatu yang tidak dapat disangkal, yang tidak boleh dimanipulasi atau ditafsirkan semula. Ada apa-apa lagi? Apa-apa bukti lain yang kita terlepas pandang? Saya tidak tahu. Awak fikir, Lena, mesti ada sesuatu, sebarang butiran yang kita terlepas pandang." Lena menutup matanya, memaksa fikirannya untuk meninjau semula setiap perbualan, setiap saat, setiap keping maklumat. Dan kemudian dia teringat sesuatu yang disebut oleh Encik Robert secara sepintas lalu, sistem sandaran.
Dia kata Sebastian mempunyai sistem sandaran automatik untuk semua filenya. Setiap perubahan pada mana-mana, file direkodkan dengan tarikh dan masa yang tepat. Di mana sandaran itu? Di pelayan luaran. Sebastian sangat paranoid tentang kehilangan maklumat, jadi semuanya disimpan secara otomatik dalam awan. Dan bagaimana kita mengaksesnya? Saya tidak tahu. Mungkin kita perlukan kata laluan Sebastian dan dia berada di penjara tanpa akses. Pergi ke penjara. Sekarang dapatkan maklumat itu. Sementara itu, saya akan hubungi pakar sistem untuk bersedia apabila kita mendapat akses. Lena mengambil bagnya dan berlari keluar. Perjalanan ke penjara terasa seperti keabadian. Setiap lampu isyarat merah kelihatan seperti seksaan. Apabila dia akhirnya tiba dan meminta untuk berjumpa Sebastian, mereka memberitahunya bahwa dia hanya boleh melawat pada waktu yang ditetapkan, bahwa dia perlu menunggu sehingga petang. Tolong, rayu Lena kepada pengawal. Mengapa ia mendesak? Saya ada maklumat yang boleh membebaskannya. Peraturan adalah peraturan, Puan. 5 menit. Saya hanya perlukan 5 menit. Pengawal itu memandangnya seketika. Kemudian mengeluh. Tunggu di sini. 10 menit kemudian dia duduk di hadapan Sebastian, yang kelihatan keliru dengan lawatan yang tidak dijangka itu. Lena, apa yang berlaku? Saya perlukan kata laluan Tan Sri untuk mengakses sistem sandaran awan. Encik Robert kata, dia ada salinan automatik, semua file dengan rekod tarikh dan masa. Mata Sebastian bersinar dengan pemahaman. Metadata, sudah tentu. Jika kita boleh buktikan bila file asal benar-benar dicipta berbanding bila ia diubah suai, tepat sekali. Tan Sri ingat kata laluan itu. Sebastian menutup matanya, menumpukan perhatian. Ia rumit. Saya gunakan sistem kata laluan yang panjang. Ada 1 utama dan 2 pengesahan. Dia mengeluarkan sekeping kertas dan mula menulis. Tangannya menggeletar sedikit. Apabila dia selesai, dia menyerahkan kertas itu kepada Lena. Ini mengakses segala-galanya. Setiap file, setiap transaksi, setiap perubahan dibuat pada sistem dalam tempoh 5 tahun lepas. Jika Marisa mengubah suai apa-apa, jika dia mencipta file dan menukar tarikhnya, semuanya akan direkodkan di sana. Masa telah tamat. Pengawal mengumumkan. Lena menyimpan kertas itu seolah-olah ia emas. Kita akan selesaikan ini, saya janji. Dia keluar dari penjara dan segera menelepon Gabriel. Saya dapat. Saya ada kata laluan, sempurna, saya akan hantar alamat. Ia adalah pejabat pakar forensik digital yang saya kenal. Jumpa di sana dalam sejam. Lena tiba di pejabat itu dan mendapati Gabriel. Menunggunya bersama seorang lelaki muda yang kelihatan tidak tidur selama beberapa hari, dikelilingi oleh komputer dan skrin. Ini adalah Thomas. Gabriel memperkenalkan. Dia yang terbaik dalam analisis forensik digital di negara ini. Jika ada apa-apa di pelayan itu, dia akan temukannya. Thomas mengambil kertas kata laluan itu dan mula bekerja, jarinya terbang di atas papan kekunci. Skrin-skrin itu dipenuhi kod, tertingkap. File bergerak dengan kelajuan yang mustahil. Saya masuk, katanya selepas beberapa menit. Ya Tuhan, ada maklumat bertahun-tahun di sini. Ini akan ambil masa untuk menyemak semuanya. Kita tidak ada masa, kata Gabriel. Marisa semakin mendapat pengaruh. Dia sudah menanam keraguan terhadap sumber kita. Kita perlukan sesuatu sekarang. Fokus pada file yang berkaitan dengan pelaburan, cadang Lena, kontrak yang kononnya dicipta Sebastian. Thomas menaip dengan pantas. Di sini saya lihat kontrak pelaburan, dan tunggu, ini menarik. Apa? Lena dan Gabriel mendekati skrin. File asal dicipta semuanya pada tarikh dan masa yang sama. Tepat seperti yang awak katakan. Tetapi lihat ini. Thomas menunjuk kepada siri nombor pada skrin. File-file ini diakses dan diubah suai beberapa kali selepas penciptaannya. Dan setiap pengubah suaian dibuat daripada alamat IP tertentu. Bolehkah awak lacak alamat IP itu? Saya sedang lakukannya sekarang. Lebih banyak menaip. IP itu tergolong kepada, oh, ini emas.
ia tergolong kepada pejabat undang-undang Marisa Durrani. Komputer pribadinya sebenarnya. Jadi dia mengakses sistem Sebastian dan mengubah suai file, sahkan Gabriel. Bukan itu sahaja, Thomas membuka lebih banyak tetingkap. Lihat tarikh-tarikh ini. Pengubah suaian dibuat semasa tempo di mana rekod menunjukkan Tan Sri Malik berada di luar negara. Terdapat rekod penerbangan masuk ke negara lain. Mustahil dia membuat perubahan ini. Lena terasa lututnya menggeletar. Awak boleh cetak semua ini. Cipta laporan yang menunjukkan dengan tepat apa yang diubah suai, bila dan dari mana. Saya boleh buat lebih baik daripada itu. Saya boleh cipta persembahan visual yang menunjukkan garis masa penuh. Mana-mana hakim yang melihat ini akan segera faham apa yang berlaku. 3 jam berikutnya adalah kerja yang tergesa-gesa. Thomas mencipta laporan terperinci dengan grafik, garis masa, tangkapan skrin, semuanya didokumentasikan dengan ketepatan forensik. Apabila mereka selesai, Gabriel mengambil satu salinan dan tersenyum. Ini tidak dapat disangkal, inilah yang kita perlukan. Dan sekarang apa? Tanya Lena. Sekarang kita terus ke mahkamah. Bukan ke pejabat pendakwaan. Bukan ke media dahulu. Terus ke hakim yang mengendalikan kes itu. Dengan ini mereka boleh keluarkan perintah untuk membuka semula siasatan dengan segera. Mereka tiba di mahkamah pada jam 4 petang. Pembantu hakim pada mulanya enggan menemuinya tanpa temu janji, tetapi Gabriel berkeras bahwa mereka mempunyai bukti kritikal dalam kes tumpuan tinggi. Selepas menunggu 20 menit yang terasa seperti keabadian, mereka dibenarkan masuk ke pejabat Hakim Hernandez. Dia adalah seorang lelaki yang lebih tua dengan ekspresi tegas, tetapi mata yang pintar. Dia mendengar pengenalan mereka dalam diam, kemudian meminta untuk melihat bukti. Thomas menyambungkan komputer ribanya dan mula membuat persembahan. Dia menunjukkan file asal, pengubah suaian, alamat IP, rekod perjalanan Sebastian. Segalanya dibentangkan dengan kejelasan mutlak. Hakim tidak berkata apa-apa sepanjang persembahan itu. Apabila selesai, dia menyandarkan diri di kerusinya dan menanggalkan cermin matanya. Ini luar biasa, katanya akhirnya. Jika maklumat ini sahih dan saya perlu ia disahkan oleh pakar bebas, kita sedang melihat bukan sahaja pembebasan Tan Sri Malik, tetapi pertuduhan jenayah terhadap Cik Durrani untuk penipuan, pemalsuan dan menghalang keadilan. Ia sahih, Yang Arif, sahkan Thomas. Semuanya boleh disahkan. Pelayan utamanya masih utuh, rekodnya adalah rasmi. Tiada cara untuk memalsukan metadata pada tahap ini. Saya akan keluarkan perintah segera untuk menangguhkan pemprosesan Tan Sri Malik sementara ini disiasat. Saya juga akan meminta Cik Durrani dipanggil untuk soal siasat dan saya akan meminta siasatan rasmi terhadap pendakwa Raya Robles. Lena terasa seolah-olah dia boleh menangis lega, tetapi dia menahannya. Ada sesuatu lagi Yang Arif, kata Gabriel. Wanita ini telah difitnah secara terbuka. Anak perempuannya kehilangan pekerjaan. Reputasinya telah musnah. Bolehkah sesuatu dilakukan? Hakim memandang Lena dengan ekspresi mesra. Setelah perintah saya dikeluarkan, saya akan membuat kenyataan awam yang menjelaskan bahwa bukti baru telah timbul. Saya tidak boleh membatalkan kerosakan yang telah berlaku kepadanya, Puan Rahman, tetapi saya boleh memulakan proses memulihkan nama baiknya. Apabila mereka keluar dari mahkamah, matahari mula terbenam. Lena berhenti di tangga, menarik nafas dalam-dalam buat pertama kali dalam beberapa minggu. Awak berjaya, kata Gabriel lembut. Menentang segala kemungkinan. Awak berjaya. Kita berjaya, Lena membetulkan. Semua orang berjaya. Teleponnya berdering. Ia adalah nombor yang tidak dikenali. Apabila dia menjawab, dia mendengar tangisan di hujung talian. Lena, ini Patricia. Saya baru lihat berita. Mereka kata hakim menangguhkan kes bahwa ada bukti baru. Betulkah? Betul. Betul. Semuanya akan baik-baik sahaja, saya janji. Tetapi Lena tidak tahu bahwa pada saat yang sama Marisa Durrani
sedang duduk di pejabatnya, memerhati berita yang sama, dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya lagi. Kerana apabila orang berkuasa jatuh, mereka tidak jatuh dalam diam. Dan Marisa Durrani belum selesai berjuang. Perintah Hakim Hernandez jatuh seperti guru ke atas bandar itu. Menjelang subuh keesokan harinya, semua berita utama menyiarkan berita yang sama dengan tajuk utama yang kelihatan mustahil beberapa hari sebelumnya. Kes Malik. Hakim tangguh pemprosesan kerana bukti pemalsuan. Peguam Marisa Durrani di bawah siasatan untuk penipuan besar-besaran. Lena tidak tidur malam itu. Dia tidak boleh. Setiap kali dia menutup mata, fikirannya memainkan semula semua yang telah berlaku. Semua yang telah dipertaruhkan. Semua saat dia hampir berputus asa dan kini, akhirnya, kebenaran muncul seperti matahari menembusi awan ribut. Teleponnya tidak berhenti berdering sepanjang malam. Panggilan daripada jiran yang meminta maaf. Mesej daripada orang yang telah berkongsi berita palsu mengenainya. Kini berasa malu, dan satu panggilan yang membuatnya menangis kerana kegembiraan tulen. Anak perempuannya Daniela, Mak. Suara Daniela menggeletar. Bos saya baru sahaja menelepon saya. Dia lihat berita. Dia minta maaf kepada saya. Dia ambil saya kembali dengan gaji retroaktif untuk minggu-minggu saya digantung kerja. Dan Mak, dia kata dia bangga mempunyai pekerja yang ibunya sangat berani. Lena merapatkan telepon ke telinganya. Tidak dapat bercakap kerana emosi yang mencekik. Saya sangat bangga dengan awak, sambung Daniela. Saya tidak pernah ragu-ragu walau sesaat pun. Saya tahu awak tidak bersalah. Saya tahu awak akan buktikan kebenaran. Apabila dia menutup telefon, Lena akhirnya membenarkan semua emosi yang tertahan selama berminggu-minggu keluar. Dia menangis kerana lega, kerana syukur, kerana gembira semata-mata, kerana mengetahui bahawa anak perempuannya tidak pernah hilang kepercayaan padanya. Keesokan paginya, Gabriel Torres menerbitkan artikel baru. Kali ini dengan laporan forensik penuh. Gambar-gambar itu menunjukkan dengan kejelasan yang tidak dapat disangkal bagaimana Marisa mengakses sistem Sebastian, bagaimana dia mengubah sway fail, bagaimana dia mencipta rangkaian pembohongan yang begitu rumit sehingga telah menipu semua orang. Media sosial meletup, menjadi trending nasional. Orang ramai yang beberapa hari sebelumnya mengutuk Sebastian, kini menuntut pembebasannya segera. Dan di pejabatnya, dikelilingi oleh peguam bela yang menasihatinya tentang strategi yang mustahil. Marisa Durrani memerhatikan dunianya yang dibina dengan teliti runtuh tanpa jalan keluar. Buat pertama kalinya dalam hidupnya, dia tiada rancangan, tiada jalan keluar, dia telah kalah. Beberapa hari kemudian tiba saat yang Lena tunggu dengan setiap serat badannya. Perintah pembebasan Sebastian Malik diproses. Dan pada jam 2 petang, pintu penjara wilayah utara dibuka. Lena menunggu di luar bersama Patricia, Gabriel, Encik Robert, dan secara mengejutkan berpuluh-puluh mangsa penipuan. Termasuk Datin Teresa Campos, yang berkeras untuk hadir walaupun usia dan kesihatannya yang rapuh. Apabila Sebastian keluar, kelihatan kurus, tetapi dengan mata bersinar harapan yang diperbaharui. Keheningan jatuh ke atas orang ramai. Dia berjalan perlahan ke arah kumpulan itu. Seolah-olah dia tidak percaya dia benar-benar bebas, bahawa mimpi ngeri itu akhirnya telah berakhir. Tan Sri Malik. Datin Teresa maju ke hadapan, bersandar pada tongkatnya. Semua orang menahan nafas, mengingati bagaimana dia berhadapan dengannya pada hari penangkapan. Sebastian berhenti di hadapannya. Bersedia untuk apa jua yang akan datang. Saya berhutang permohonan maaf kepada Datin, kata Datin Teresa dengan suara serak kerana emosi. Saya menghakimi, saya mengutuk, saya menjerit perkara yang sangat buruk kepada Tan Sri apabila Tan Sri tidak bersalah, apabila Tan Sri juga seorang mangsa. Sebastian mengambil tangannya dengan lembut. Datin tidak perlu meminta maaf. Datin kehilangan segalanya. Datin mempunyai semua hak untuk marah. Tetapi bukan pada Tan Sri. Ia tidak sepatutnya ditujukan kepada Tan Sri. Tangisan mengalir bebas di pipi keriput Datin Teresa.
Eduardo, saya selalu beritahu saya jangan pernah menghakimi buku melalui sampulnya, bahwa sentiasa cari kebenaran sebelum mengutuk. Dan saya terlupa. Saya sangat menyesal. Apa yang penting ialah kita kini tahu kebenaran, balas Sebastian dengan suara terharu. Dan kita akan pastikan Datin dapat semula semua yang Datin hilang, saya janji. Kemudian Sebastian melihat Lena berdiri sedikit di belakang. Memerhati adegan itu dengan mata bersinar karena emosi. Dia menghampirinya perlahan-lahan, dan seketika mereka hanya memandang antara satu sama lain, dua orang yang telah melalui neraka bersama dan keluar di seberang sana. Saya tidak mempunyai kata-kata untuk berterima kasih, kata Sebastian. Akhirnya, awak mempertaruhkan segalanya. Reputasi awak, keselamatan awak, ketenangan pikiran keluarga awak, segalanya demi saya. Ia bukan hanya untuk Tan Sri. Balas Lena dengan lembut. Ia untuk kebenaran. Ia untuk semua keluarga yang layak mendapat keadilan. Ia kerana seseorang perlu berdiri dan berjuang apabila semua orang lain telah berputus asa. Sebastian menghulurkan lengannya, dan Lena membenarkan dirinya di peluk yang telah ditahan selama berminggu-minggu. Ia tidak wajar. Ia hanya dua insan yang terselamat daripada ribut bersama. Meraikan akhirnya mereka telah sampai ke tanah yang selamat. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran aktiviti undang-undang. Pendakwa Raya Robles meletak jawatan sebelum dia boleh didakwa secara rasmi, walaupun siasatan terhadap tindakannya berterusan. Marisa Durrani ditangkap dan dituduh dengan penipuan besar-besaran, pemalsuan dokumen, menghalang keadilan dan senarai pertuduhan yang memerlukan masa berbulan-bulan untuk diproses sepenuhnya. Tetapi yang paling penting ialah apa yang berlaku kepada wang yang dicuri. Pakar forensik mengesan setiap pemindahan, setiap pergerakan dana. Yayasan Kebajikan Marisa Durrani dibekukan. Akaunnya dirampas dan dalam satu perbicaraan khas, hakim mengarahkan agar semua dana dikembalikan kepada mangsa asal. Pada pagi hari pemulangan bayaran dimulakan, Lena menemani Datin Teresa Campos ke bank. Wanita tua itu memegang cek itu dengan tangan menggeletar. Memandangnya seolah-olah dia tidak percaya ia adalah nyata. Semuanya, bisiknya dengan suara serak. Semuanya yang saya hilang. Setiap sen yang Eduardo saya bekerja sepanjang hidupnya untuk simpan dan kini saya boleh gunakannya seperti yang dia mau. Betul, kata Lena, menekan bahu wanita tua itu dengan lembut. Datin boleh hidup bermaruah. Datin boleh mempunyai hari tua yang Datin layak. Awak tahu apa perkara pertama yang akan saya lakukan? Tanya Datin Teresa dengan senyuman yang mengubah sepenuhnya wajahnya yang letih. Saya akan sewa sebuah apartemen kecil, tidak mewah. Hanya tempat milik sendiri di mana saya boleh bangun tanpa takut diminta pergi. Tempat di mana saya boleh gantung gambar Eduardo saya dan mengingatinya dengan tenang. Petang itu, Datin Teresa menandatangani kontrak sewa sebuah apartemen sederhana, tetapi bermaruah di kawasan kejiranan yang selamat. Dan apabila Lena membantunya berpindah dengan beberapa barangan yang dimilikinya, wanita tua itu menyediakan teh di dapur barunya dengan kegembiraan yang tidak dia tunjukkan selama berbulan-bulan. Eduardo, saya pasti gembira, katanya sambil memandang keluar tingkap rumah barunya. Dia sentiasa berkata bahwa keadilan lambat, tetapi ia tiba. Alangkah baiknya jika dia hidup untuk melihat betapa betulnya dia. Sementara itu, Patricia Menon dibersihkan sepenuhnya daripada semua tuduhan palsu yang ditanam oleh Marisa. Lebih daripada itu, keberaniannya memberi keterangan menjadikannya tokoh awam yang dikagumi. 3 firma Guaman menawarinya pekerjaan, tetapi dia memilih firma yang mengkhusus dalam membela mangsa penipuan. Saya mahu menggunakan apa yang saya pelajari daripada semua ini untuk membantu orang lain, jelasnya kepada Gabriel Torres. Nenek saya tidak boleh kembali, tetapi saya boleh menghormati ingatannya, memastikan keluarga lain tidak mengalami apa yang kami alami. Beberapa minggu kemudian, Sebastian mengadakan mesyuarat di banglonya, yang akhirnya telah dipulangkan selepas pihak berkuasa menyelesaikan siasatan mereka. Dia menjemput semua mangsa,
Patricia, Gabriel, Encik Robert dan, sudah tentu, Lena. Dewan itu penuh apabila Sebastian berdiri untuk bercakap. Penampilannya telah bertambah baik dengan ketara. Dia telah mendapat semula sebahagian berat badan yang hilang. Dan walaupun garis-garis kebimbangan masih menandakan wajahnya, matanya menunjukkan kedamaian yang telah lama hilang selama berbulan-bulan. Saya mau berterima kasih kepada semua kerana berada di sini, dia memulakan. Sepanjang beberapa minggu kebelakangan ini, saya mempunyai banyak masa untuk memikirkan semua yang berlaku tentang bagaimana seseorang yang saya percayai sepenuhnya boleh mengkhianati saya dengan begitu mutlak. Dan saya telah mencapai satu kesimpulan. Apa yang Marisa lakukan kepada saya adalah mengerikan. Apa yang dia lakukan kepada Anda semua adalah tidak dapat dimaafkan. Tetapi jika ada kebaikan yang timbul daripada ini, ia menunjukkan kepada saya siapa orang yang benar-benar berharga dalam hidup saya. Bukan keluarga sedara yang berkongsi nama keluarga saya, tetapi orang-orang yang berdiri di sisi saya apabila semua orang telah mengutuk saya. Dia memandang terus ke arah Lena. Wanita ini yang tidak mempunyai sebarang kewajiban untuk membantu saya, yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari kebenaran, menunjukkan kepada saya apa maksud kesetiaan sejati, keberanian sejati. Sebastian mengeluarkan satu sampul surat. Lena, ini adalah kontrak, bukan kontrak pekerjaan, tetapi kontrak perkongsian. Saya mau awak menjadi rakan kongsi saya dalam pembinaan semula perniagaan saya. Saya mahu suara awak, perspektif awak, integriti awak berada di tengah-tengah semua yang saya lakukan pada masa hadapan. Lena terkesima. Tan Sri Malik, saya tidak mempunyai pendidikan dalam perniagaan. Awak hanyalah wanita paling berintegriti yang pernah saya temui, potong Sebastian tegas. Dan itulah yang saya perlukan. Seseorang untuk memastikan saya jujur. Seseorang untuk mengingatkan saya bahwa perniagaan bukan sahaja keuntungan, tetapi tentang kehidupan yang kita sentuh. Tolong, katakan ya. Dengan tangan menggeletar, Lena menerima sampul surat itu. Bukan kerana wang atau status yang diwakilinya, tetapi kerana ia mewakili sesuatu yang lebih mendalam. Pengiktirafan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada gelaran atau pendidikan mereka, tetapi pada watak mereka. Ada lagi, sambung Sebastian. Saya telah memutuskan untuk mewujudkan sebuah yayasan. Yayasan sebenar kali ini. Kali ini ia akan dinamakan Yayasan Harapan Jujur. Ia akan mempunyai tujuan membantu keluarga yang telah menjadi mangsa penipuan keuangan. Ia akan menawarkan nasihat undang-undang percuma. Ia akan membantu dengan perbelanjaan sara hidup. Dan yang paling penting, ia akan berjuang untuk mengubah undang-undang yang membolehkan orang seperti Marisa terlepas dengan perbuatan mereka begitu lama. Encik Alif Ruzaimi, yang kehilangan bengkel mekaniknya, berdiri. Tan Sri Malik, ramai di antara kami mahu menyumbang kepada yayasan itu. Tidak, Sebastian menggelengkan kepalanya. Anda semua sudah cukup menderita. Yayasan ini akan dibiayai sepenuhnya oleh saya. Apa yang saya perlukan ialah Anda berkongsi cerita Anda, bercakap secara terbuka tentang apa yang Anda lalui, kerana suara Anda lah yang akan mengubah undang-undang. Datin Teresa Campos berdiri perlahan-lahan bersandar pada tongkatnya. Saya akan lakukannya. Saya akan ceritakan kisah saya sekerap yang perlu supaya tiada wanita tua lain perlu tidur di rumah perlindungan kerana percaya pada orang yang salah. Dewan meletus dengan tepukan. Bulan-bulan berikutnya membawa keadilan dalam bentuknya yang paling tulen. Marisa Durrani dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dalam perbicaraan, apabila diberi peluang untuk bercakap, dia akhirnya mendedahkan motivasinya. Bapa saudara saya mempunyai segalanya, katanya dengan suara penuh kepahitan, banglo, rasa hormat, kejayaan. Sementara ibu saya, kakak kandungnya, berjuang untuk terus hidup. Saya mahu buktikan bahwa saya boleh lebih berjaya daripadanya, lebih kaya, lebih berkuasa. Dan jika itu bermakna memusnahkannya dalam proses itu, biarlah. Apabila semuanya akhirnya reda,
Lena kembali ke Banglo Malik, bukan lagi sebagai pekerja domestik, kini sebagai rakan kongsi. Tetapi apabila dia masuk dan melihat pejabat tempat semuanya bermula, dia merasakan keperluan untuk melakukan sesuatu yang simbolik. Dia mengeluarkan peralatan pembersihnya dari kereta. Sebastian menemuinya di sana sejam kemudian, membersihkan pejabat dengan penjagaan teliti yang sama seperti yang dia selalu lakukan. "Lena, awak tidak perlu buat ini lagi." "Saya tahu," jawabnya sambil tersenyum. "Tetapi saya mau melakukannya buat kali terakhir untuk mengingatkan saya dari mana saya datang. Untuk mengingatkan saya bahwa tidak ada rasa malu dalam kerja yang jujur, untuk mengingatkan saya bahwa maruah sejati tidak datang daripada gelaran, tetapi daripada melakukan perkara yang betul apabila tiada siapa yang melihat." Sebastian mengambil kain lap dan mula membantunya. Mereka bekerja bersama dalam diam, membersihkan bukan sahaja habuk, tetapi secara simbolik membersihkan semua pembohongan, semua pengkhianatan, semua kesedihan. Apabila mereka selesai, mereka berdiri memandang pejabat yang bersih dan bersinar. "Awak tahu apa yang paling luar biasa tentang keseluruhan cerita ini?" tanya Sebastian. "Apa? Bukan wang saya yang menyelamatkan saya, bukan kenalan saya atau kuasa saya. Ia adalah seorang wanita pekerja yang hanya enggan menerima ketidakadilan, yang berdiri apabila semua orang lain duduk." Malam itu, Yayasan Harapan Jujur mengadakan majelis perasmiannya. Acara itu mengumpulkan semua orang yang telah menjadi sebahagian daripada cerita itu. Patricia menyampaikan ucapan untuk menghormati neneknya, Datin Stella, berjanji untuk mendedikasikan kerjanya untuk melindungi orang lain. Gabriel Torres mengumumkan bahwa dia sedang menulis buku tentang kes itu dengan semua hasil jualan disalurkan kepada yayasan. Datin Teresa Campos berkongsi bagaimana keadilan bukan sahaja mengembalikan wang kepadanya, tetapi juga maruahnya. Dan Lena dijemput untuk bercakap yang terakhir, berdiri di hadapan mikrofon dengan kegugupan yang ketara. Dia tidak biasa bercakap di khalayak ramai, tetapi apabila dia memulakan suaranya jelas dan tegas, "Selama berminggu-minggu, dunia hanya melihat saya sebagai pekerja domestik, sesetengah melihat saya sebagai kaki tangan penjenayah. Tetapi apa yang saya mahu Anda faham ialah saya tidak pernah menjadi salah satu daripadanya. Saya hanyalah seorang wanita yang tahu perbezaan antara betul dan salah, dan yang memutuskan bahwa dia tidak boleh berdiam diri apabila melihat ketidakadilan." Dia berhenti sebentar, memandang semua yang hadir. "Ramai orang tanya saya, apa yang memberi saya keberanian untuk terus maju apabila segala-galanya kelihatan hilang, dan jawabannya mudah. Setiap seorang daripada Anda, setiap mangsa yang layak mendapat keadilan. Anda yang memberi saya keberanian. Anda mengingatkan saya, mengapa ia berbaloi untuk berjuang. Jika ada sesuatu yang saya pelajari daripada semua ini," sambung Lena, "ialah perubahan sebenar tidak datang daripada orang yang berkuasa. Ia datang daripada orang biasa yang enggan menerima ketidakadilan, yang berdiri walaupun mereka menggeletar, yang bercakap walaupun suara mereka serak, kerana pada akhirnya suara-suara biasa itulah yang mewujudkan koir kebenaran yang luar biasa." Tepukan itu memekakkan telinga. Apabila acara itu selesai dan semua orang mula pergi, Sebastian mendapati Lena berdiri di balkoni, memandang lampu bandar. "Awak fikir apa?" tanya Sebastian. "Tentang keseluruhan perjalanan. Tentang hujan pada malam pertama apabila saya menerima notis mahkamah, tentang penjara di mana saya melihat Tan Sri musnah, tentang rumah perlindungan di mana saya menemui penderitaan Datin Teresa, tentang setiap saat di mana saya hampir berputus asa, tetapi terus maju." "Awak tahu apa yang benar-benar membuatkan awak terus maju?" tanya Sebastian. "Kepastian bahwa kebenaran penting, bahwa keadilan penting, bahwa apabila orang baik menderita ketidakadilan, kita semua menderita. Dan apabila kita berdiri untuk orang itu, kita semua terangkat." Angin sepoi-sepoi meniup langsir balkoni. Mereka berdiri di situ dalam kesunyian yang selesa,
Dua jiwa yang telah berjalan melalui api bersama dan muncul bukan sahaja utuh, tetapi berubah. Dan di suatu tempat di bandar, di sebuah apartemen sederhana, Datin Teresa Campos sedang bersiap untuk tidur di katilnya sendiri, di rumahnya sendiri. Sebelum memadamkan lampu, dia memandang gambar arwah Eduardo di meja sisi katil. "Kita berjaya, sayang," bisiknya. "Keadilan telah tiba, seperti yang selalu awak katakan ia akan tiba." Dan di bahagian bandar yang lain, Patricia Menon mengkaji file kes penipuan, bersedia untuk pekerjaan barunya, membela mangsa, menghormati ingatan neneknya dengan setiap kes yang dia ambil. Dan di pejabat kebenaran utama, Gabriel Torres menaip perkataan terakhir bukunya, sebuah kisah yang akan memberi inspirasi kepada wartawan tentang kuasa kebenaran yang disiasat dengan baik. Ombak-ombak berkembang, kehidupan berubah, kebenaran menang. Dan di tengah-tengahnya, Lena Rahman, pekerja domestik yang telah menjadi simbol integriti yang tidak dapat ditembus, memandang ke masa depan dengan harapan yang diperbaharui. Mengetahui bahwa dia telah meninggalkan dunia sedikit lebih baik daripada yang dia temui. Kerana pada akhirnya, itulah yang boleh diusahakan oleh sesiapa sahaja daripada kita. Berdiri untuk kebenaran apabila ia sukar. Berjuang untuk keadilan apabila ia kelihatan mustahil. Dan mengingati bahwa watak seseorang tidak diukur dengan gelaran atau kekayaan mereka, tetapi dengan apa yang mereka lakukan apabila tiada siapa yang melihat. Dan itu, lebih daripada apa-apa lagi, adalah pelajaran yang telah diajar Lena Rahman kepada dunia.